Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, alhamdulillah pada malam ni kita dapat menghadiri majlis sembang santai dianjurkan oleh Akademi Riadat Sati. Okey, sebelum ni kami ARS Akademi Riadat Sati ada juga buat sembang santai topik-topik lain lah. Seperti perihal ketenteraan dan sebagainya. Yang ni saya tak pastilah ini sembang santai yang keberapa, tapi baru berapa je lah, baru dalam 4-5 macam tu. Okay, jadi malam ni kita akan sembang santai sedikit berkenaan pengalaman penulisan akademik. Dan hari ni panel yang kami bawa ialah ramai yang mungkin tak adalah nak kata boleh dikatakan terkenal jugalah dalam dunia agama, isu-isu agama di Malaysia ni, iaitu Ustaz Zahiruddin Zabidi. Dan kami bawa beliau untuk sembang berkenaan penulisan akademik. Okey, penulisan akademik ni mungkin ada yang kurang jelas. Bukan buku-buku tulis biasa, tapi lebih kepada penulisan akademik seperti tesis, artikel jurnal dan seumpamanya. Jadi saya rasa ini mungkin kali pertama lah kot Ustaz diberikan ruang untuk bercakap berkenaan hal ini betul Ustaz? Ya. Okey. Jadi format sembang santai ni saya je lah yang boleh cakap dengan Ustaz Zahiruddin, dan ada juga soalan-soalan je, dan soalan-soalan ni kami kumpul daripada beberapa orang lah, bukan daripada saya je, saya pun ada, tapi ada beberapa orang lagi, dan penonton kalau ada nak tanya soalan boleh, boleh sama ada tulis dekat chat box semasa kami tengah sembang, boleh tulis dekat chat box, dan kalau nak buka mic pun boleh, tapi selepas habis soalan-soalan utama ni dikemukakan. Okey, jadi tak boleh lah buka mic masa kami sedang sembang. Okey, tapi nak tulis dekat chat box boleh. Okey. So sebelum tu saya minta Ustaz Zahiruddin perkenalkan diri secara ringkas lah. Nama Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi, betul Betul. Okey, sebelum tu saya tunjuklah, mungkin ada yang tak kenal, memang ada yang masuk ni, ada yang tak kenal lagi. So nak kenalkan sikit lah ni contoh buku-buku Ustaz Zahiruddin yang pernah diterbitkan. Tapi ada banyak lagi lah, ini antara salah tiga. Okey, ni mungkin yang magnum opus kot buat masa ni, Khurafat Tayyib dan Mistik di Alam Melayu. Israiliyat tu nombor 1 sebenarnya. Oh, ini kira magnum opus lah buat masa ni. Taklah sampai tahap magnum opus, tapi antara yang anda rasa puas hati lah, kita rasa. Faham. Dan ada juga katakluan oleh Mufti Perlis. Okey, jadi sebelum kita mula untuk soalan pertama, boleh Ustaz perkenalkan diri sikit seberringkas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada pihak Akademi Riadah Sakti atas inisiatif yang sangat baiklah, istimewa dan baik. Jadi yang saya faham, mereka tak cuba bawa budaya bahawa akademik ini tak semestinya universiti sajalah. Maksudnya kita sambil bersembang santai pun boleh juga untuk nak berakademik. Jadi secara ringkas, saya baru Viva PhD pada 4.7 tempoh hari. Alhamdulillah lulus dengan macam bersyarat, kena buat correction dan dalam proses nak siapkan dalam masa dekat. PhD saya dalam bidang peradaban Islam. Sebelum itu saya ambil master dalam pengajian Melayu di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya setelah 2 kali gagal di Akademi Pengajian Islam dan ASIS UiTM. Drop out daripada sana dan akhirnya selesai di UM. Sebelum itu di peringkat degree, sepatutnya saya lepas SPM saya masuk UIA, matrik UIA sebenarnya, dan sepatutnya saya duduk di UIA lah. Tapi pun jenis suka main-main dan mencabar ke jenis boring ke lagu mana Jadi saya tak kenal dengan bidang yang saya ada masa tu. Saya masuk Econs, Economic and Management Sciences. Saya tak minat lah masa tu Jadi cari alasan macam mana. So bila dah berhenti tu, saya pun bekerja dan akhirnya saya kembali ke universiti semula. PJJ masa tu. Cuma masa tu PJJ ni saya memang nak masuk pengajian Islam lah. Dan hanya yang ada pengajian Islam masa tu adalah UKM.
degree ya. Masa tu OUM apa semua lagi tak establish lagi. Ini tahun 2008 ya, 2008 ni. Jadi nak masuk UKM, pengajian Islam hujung minggu, tiap minggu tu, dia nak ada STPM, STAM ataupun diploma. Sedangkan saya hanya ada SPM masa tu ya. Jadi nak buat macam mana? Takkan nak ambil diploma dulu. Diploma dah 3 tahun. Campur degree 4 tahun, 7 tahun untuk degree saja. Itu sangat panjang lah waktunya. Jadi saya pun duduk fikir-fikir macam mana. Tiba-tiba masa tu saya kerja dengan kerajaan. Baru masuk kerja kerajaan guna SPM. Ada kawan kata dia dah sambung degree guna SPM saja di UM. Tapi bidangnya pengurusan awam. Saya pun fikir pengurusan awam lah, janji dapat degree masa tu ya. Sebab targetnya adalah nak sambung master di Akademi Pengajian Islam dalam master pengajian Islam. Jadi dia kena ada degree apa-apa bidang pun tak ada masalah, dengan background sekolah agama dulu, jadi okey. Dalam masa yang sama saya ambil diploma Usuluddin, eksekutif Usuluddin di juga Akademi Pengajian Islam. Itulah latar belakang sedikit, akhi. Oh, macam saya tengok macam banyak juga apa ni, rangkai-rangkai gitu. Macam-macam, jiwa kacau juga. Ana jiwa kacau juga. Tapi mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Mungkin ada orang yang mungkin dia tak mungkin dia sebab dia tak berapa faham sangat. Ustaz belum lagi dapat doktor kan? Belum, secara rasminya belum. Proses untuk rasmi ni adalah sehingga Senate dapat kelulusan senat lah, surat senat. Tapi sekarang ni dia macam dah lulus tapi tak rasmi. Viva lulus, tapi dia ada proses lagi seterusnya, iaitu hantar thesis hardbound, cetakan keras, dan kemudian mereka akan usulkan nama dalam mesyuarat senat untuk diluluskan, dan baru tu masa itu dapat surat senat tu barulah rasmi lah. Jadi sekarang ni kalau orang panggil doktor pun Ana tak syorkan sangat lagi lah, dan juga Ana tak penting mau doktor apa semua tu. Ana pentingkan surat senat saja nak minta kerja. Itu orang panggil doktor tu dia majas ya, dia doa supaya cepat dapat doktor. Okey, kita pergi soalan pertama. Okey. Apakah kajian tesis master dan PhD Ustaz? Okey, kita pergi kat master dululah. Ustaz dulu buat master dalam bidang apa? Baik, master ni asalnya lepas habis degree di UUM tu, pengurusan awam. Hang ke, akhi? Video hang sikit je. Okey. Video yang penting suara okey tak? Okey. Okey. Masa tu bila habis 2012 lah, bila dah selesai degree, memang nak cepat-cepat apply ke API lah, Akademi Pengajian Islam. Masa tu dalam bidang ambil sana dalam tamadun Islam sejarah sejarah Islam. API ni JSTI, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam. Masa tu ya. Pada jadi masa Ustaz, maknanya degree pengurusan awam tu dia boleh sambung ke peradaban Islam lah? Boleh. Dia ada, tapi dia tak akan panggil master usuluddin ataupun master syariah. Dia panggil ijazah sarjana pengajian Islam. Tu menggambarkan orang daripada luar bidang degree, tapi telah melalui fasa yang layak untuk sambung pengajian Islam tu. Sebabnya ialah sekolah menengah dulu kita sekolah agama kan. Tu menjadi sandaran lah, dan diluduhkan oleh sidang mesyuarat jugalah untuk kata layak ke tidak untuk sambung ni. Jadi bila pergi sana, masa tu Ana sangat berada dalam orientasi sastra ya masa tu. Kita minat tentang sastra Islam, wacana-wacananya. Sastra Islam sekaligus tentang dakwah melalui penulisan dan seumpamanya. Dan pada masa itu Ana mula bekerja dengan PTS sebagai editor mereka. Jadi Puan Ainun Muhammad ni ada satu gagasan. Beliau menggagaskan teknik surah Yusuf sebagai satu semacam teori dan juga semacam satu kerangka pengkaryaan menurut Al-Quran. Jadi Puan Ainun sebenarnya telah mentafsirkan surah Yusuf dengan untuk membina satu kita kata modul penulisan yang tak pernah dibuat oleh orang lain.
Orang lain sekadar bincang dari sudut ciri-ciri, dari sudut bentuk-bentuk secara umum saja, estetika. Tapi Puan Ainun telah merincikan. Dia berani, dia berani, dan pada Ana benda yang dia buat tu sangat bahaya tapi sangat berani. Jadi kita respect lah, masa tu kita pun baru dalam tu, kita pun wow. Macam euforia lah. Wow. Ini luar biasa idea ni. Tapi isi dia okey tak? Ya? Isi dia okey tak secara umum ya? Idea dia tu ada, tapi ada beberapa perkara yang perlu dikritik lah. Ada beberapa perkara yang, dan disebabkan Puan Ainun ni bukan orang sastra, betul-betul sastra, bukan penteori sastra, dia orang bahasa, dan dia tak ramai kawan. Sebab dia banyak buat dia banyak buat gaduh jugalah dengan dia, walaupun tokoh bahasa tapi dia biasa untuk tidak setuju dengan semua orang. Jadi bila dia melahirkan gagasan dia tu, itu tidak disambut oleh mana-mana sarjana dalam bidang. Akhirnya bila dia jumpa Ana tu, dia macam mengharapkan kita bawa ke depan. Jadi Ana pun bila tengok, kata ni banyak benda yang sangat bagus, tapi ada beberapa benda yang kena betulkan balik lah. Contohnya penjenamaan teknik surah Yusuf. Itu tak sesuai lah. Surah Yusuf bukannya untuk diteknik-teknikkan. Teknik tu teknik Puan Ainun Muhammad, bukannya teknik surah Yusuf. Al-Quran untuk ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tapi apa yang dia cerap daripada surah Yusuf luar biasa. Contoh dia kata sebuah novel, surah yang paling lengkap 111 ayat chronological adalah surah Yusuf. Itu benarlah. So dia kata disebabkan dalam surah Yusuf ada laqad kana fi qasasihim ahsanal qasas tu. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ahsanal qasas, yakni istilah ahsanal qasas itu adalah surah Yusuf, maka dia buat kesimpulan istinbat. Pada Ana dia istinbat banyak benda tu dalam surah Yusuf tu. Dia istinbatkan, dia kata novel yang indah, yang baik mesti kronologi berdasarkan surah Yusuf. Sangat beranilah, dia sangat berani. Dia sedang mentafsirkan surah Yusuf dalam konteks dia lah. Anda rasa kalau dia berada di negara Arab memang kena teruk lah. Memang jadi tapi dari satu aspek kita respect dia berani dan dia lahirkan idea yang pure, yang kita kata macam original dan seumpamanya. Jadi minatnya Ana di situ membawa kepada bila Ana pergi ke daftar di Jabatan Sejarah Tamadun Islam pun Ana bawa topik itu ke sana. Jadi tetapi ketika pembentangan proposal, masa tu kita tak biasa lagi di peringkat Pasukan Siswazah. Jadi bila bentang tu kita semangat lah ni, kita dah banyak menulis masa tu. Penyelia pun masa tu sangatlah macam sangat positif dengan kita ya. Tak apa Syekh, hentar dah pandai menulis, hentar banyak menulis, okey gini. Kita pun macam confident lah. Buat proposal, bentang, sekali kena kritik dalam tu terduduk. Kita biasa lagi akademik kan. Tajuk dia apa, Ustaz punya thesis master tu, tajuk dia? Masa awal tu proposal tu apa tak ingat dah, pasal apa, maksudnya Ana nak kaji bagaimana teknik surah Yusuf tu telah digunakan untuk menulis novel-novel sejarah ni. Begitulah lebih kurang yang ada kaitan dengan Pak Latif punya novel-novel sejarah apa semua itulah zaman tu ya. Tapi sebenarnya tujuannya untuk mengkritik, bukanlah untuk memuja kan. Memuji tu. Dia lebih kepada yang baik ambil dan yang tak betul nak betulkan. Tapi disebabkan Ana parking bawah tamadun Islam, tamadun sejarah tamadun Islam, pensyarah-pensyarah lain tak nampak lah apa kaitan. Penyelia Ana okey. Dia macam nampak sikit. Tapi macam orang lain yang jadi ahli sidang tu, memang kena semelih betul lah. Ini apa benda awak nak kaji, tak ada kaitan dengan tempat kita ni. Kenapa awak tak pergi sastra? Ajar mana masa tu? Kata macam ni akademik rupanya. Memang teruk tak teruk, Ana punya down setahun Ana tak buat apa. Anda bayangkan, Ana kena memang teruk masa tu, setahun Ana jam. Tahun tu tak ada tajuk lagi lah, tak ada tajuk baru lah. Tak berkembang sehinggalah Ana drop out lah, tak ada bayar yuran, lepas tu pencalonan terbatas. Sebab Ana terkejut lah, macam mana teruk memang. Yalah, kita tak biasa, kita tak prepare, kita punya mindset bahawa aku kena kutuk ni. Ingatkan biasa-biasa je, sekali kena grill. Dahsyat.
Tapi itu menyebabkan kita kuat kemudian lah pengalaman tu kan. Kita dah biasa tu. Tapi bila kena tu memang terduduk. Kemudian strateginya adalah bila pencalonan Ana di API sejarah Jabatan Sejarah Tabligh Islam tu dah terbatal. Sebab Ana dah menulis dekat hampir 200 muka surat sebenarnya. Kita punya apa? Tesis tu lah. Ana punya teruja tu kita dah tulis. Tu masalah overconfident ni. Bahaya. Jadi bila benda tu diapresiasi, so kiranya masa tu dekat UM kan? UM betul. Okey, lepas tu drop out tu, lepas tu Ustaz pergi tempat lain lah. Okey, ni ceritanya menarik kan. Jadi kemudiannya bila dah begitu, Ana pun malu lah dengan penyelia apa semua. Dia pun tak apa lama move on je lah kan. Ana pun tak pergi UM berapa lama tu, malu lah keadaan tu. Jadi apa berlaku adalah masa tu UiTM baru tukar dia punya C2, Center of Islamic Thought tu, jadi ASIS, Academy of Contemporary Islamic Studies. Jadi macam sangat baru 2015 masa tu ya. Baru tengah bina, baru nak ada postgraduate punya ambil student dan seumpamanya. So Ana fikir ini peluang aku. Peluang untuk kerja, peluang untuk belajar. Mungkin dia bila pergi sana, sistem memang dia copy and paste daripada UM lah, sebab kebanyakan pensyarah di ASIS tu memang datang daripada UM. Okey. Dan Ana kenal ada seorang pensyarah ni, Ana dah kenal sebelum tu lagi. Ana pergi jumpa dia. Ana tunjuk. Ana pun pergi jumpa dia terus terang. Ana kata, doktor, saya sebenarnya memang berhenti di UM, gini-gini ceritalah. Gini-gini. Dan ini Ana punya proposal, sebenarnya bukan proposal. Dah hampir siap dah sebenarnya. 200 muka surat dah Ana tulis masa tu. Jadi Ana direct, Ana tanya dia, kalau doktor sudi terima tajuk ini untuk diteruskan di bawah penyelidikan doktor, Ana akan apply masuk ASIS UiTM untuk diselidik oleh doktor. So Ana bagi dia semua bahan dan dia baca, dan bila jumpa dengan dia direct tu, dia setuju untuk terima. Dia setuju untuk terima. So menarik lah. Ana kata, ini peluang aku lah. Maksudnya santai lah kan, benda dah siap. Just lalu proses ini ada. Tapi bila qadarallahu wa ma syaa fa'al, kita merancang tapi ada benda lain yang telah Allah tetapkan ataupun Allah dah tahu benda itu akan berlaku, adalah bila sampai surat penerimaan itu, apa yang berlaku adalah apa dia? Tiba-tiba Anda tengok di surat tu bukan dia jadi penyelia. Bukan pensyarah yang Anda deal tu, orang lain. Anda kata sudah. Jadi bila pergi lapor diri, jumpa dengan penyelia yang namanya ada dalam tu, rupanya dia salah seorang yang ada jawatan besar, timbalan dekan apa benda masa tu, dan dia macam dia nak untuk dia lah, untuk diselidik oleh dia. Sedangkan bidangnya bukan Quran, bukan tafsir ke, bukan apa, dia dah lebih pada bidang akidah, pemikiran. Sedangkan yang nak buat tentang surah Yusuf tu, of course lah, paling tidak orang yang ada dalam bidang Quran lah, yang tafsir lah, yang agak memahami ataupun orang dalam sastra betul kan. Jadi apa berlaku, bermulalah penyelidikan kami dengan dia, dan dia sangat positif, bagus. Cepat-cepatlah yang tak buat ni, nanti boleh kerja sini, kami pun nak orang ni ramai nak pencen, bla bla bla. Tapi bezalah penyelidik lelaki dan penyelidik perempuan ya, dia beza sikit. Bukan beza sikit, beza banyak. Dan berlakulah penyelidik baru tu siapa? Perempuan lah. Yang tiba-tiba naik nama tu perempuan, yang anak dia lelaki. Okey. Jadi apa berlaku ketika proses tersebut, sepanjang pencalonan tu agak pun positif lah, tak apalah, dah reda je lah begitu. Tapi dia tak tahu yang anda dah deal dengan penyelia lama tu, bahawa anda tak nak buat tesis baru dah, anda nak teruskan yang tu juga. So apa berlaku, dia tahu tak yang Ustaz dah tulis penuh? Ana pernah bagi tahu dia, sebenarnya saya dah tulis banyak ni doktor gini ni. Dia kata okey dah, entah memang nulis banyak dah ni, tak ada masalah gini ni. Kita tukar sikit-sikit je lah. Masalah tukar sikit-sikit dia tu memang tukar semua. Jadi Ana jam lah masalah macam mana je. Setiap kali jumpa dia minta tukar ni, mungkin tukar tajuk lain, tambah objektif kajian. Jadi Ana macam dalam hati ni macam mana ni, memang kena buat lain dah ni. Kita tak prepare, kalau tak masa tu nak buat yang lain, kita nak yang tu je, sebab dah hampir siap kan. Jadi Ana terus semester pertama, semester kedua. Masa semester kedua tu Ana ditawarkan untuk jadi pembantu pengajar.
Anda duk mengajar subjek-subjek pengenalan madkhal akidah apa semua anda mengajar lah lebih kurang sebab bukan mengajar pun dia macam tutor saja. Assist kepada kelas-kelas yang dah sedia ada. Tapi pengalaman baguslah. Dan apa yang berlaku adalah bila masuk SEM 3 candidate bukan apa nama CD candidate defense bukan candidate defense proposal defense. Dah bila proposal defense alhamdulillah result sampai sekarang masih ada lagi. Result anda punya proposal defense tu sampai sekarang anda simpan. Dan proposal defense itu meluluskan tajuk yang anda dah siapkan itu. Anda faham tak maksudnya? Maknanya tak ada apa-apa perubahan besar lah. Sepatutnya. Tetapi penyelia yang anda yang baru ni tak ada dalam meeting tersebut. Okay. Jadi bila dilaporkan anda gembira dah ni, lepas ni semua apa pemeriksa dah setuju suruh ubah sikit-sikit saja gini ni. Anda rasa duduk satu semester lagi boleh hantar lah ni anda punya kepala otak lah. Gembira dah ni. Tiba-tiba penyelia yang semasa ini kata, okey, dah baguslah dah lulus tu. Cuma nanti kita bincang lah apa nak ubah-ubah sikit lagi ataupun mungkin cari tajuk-tajuk yang anda kata sudah nak tukar tajuk apa lagi ni. Tapi dia memang insist nak tukar tajuk baru dan juga nak maksudnya mudahnya dia tak nak terima lah apa yang anda dah buat siap tu. Begitu maksudnya. Dan anda tak bersedia nak buat yang baru masa tu. So apa yang berlaku adalah kiranya dia suruh tukar tajuk tu tapi masih dalam kajian yang sama kan? Dia macam cadangan dia tu dah contoh ialah anda memang guna surah Yusuf tapi dia kata kena cari apa lagi yang maksudnya memang macam dah kajian lain dah. Memang anda buang kajian anda tu. Itu yang anda jadi serba salah ya akhi. Dah SEM 3 duit dah habis banyak dah. Dah di UM dah setahun bazir masa tu. 2013-2014 kan. Sekarang ni 2015 punya cerita. Dah setahun lebih masuk dengan tahun kedua dah pengajian ni. Sepatutnya anda dah gembira untuk dalam masa 2 tahun anda submit thesis. Dah siap kan? So apa berlaku bila dah begitu anda pun frust, anda pun tak kuat untuk nak melawan sebab anda tahu kalau melawan akan jadi benda yang lain. Ada benda lah kita tak ada pengalaman kan. Sebenarnya benda tu boleh kita bukanlah lawan, maksudnya kita ada hak lah untuk nak bersuara, untuk minta tukar penyelia ke apa semua. Tapi sentiasa berlaku kita tak ada pengalaman dan orang tak pernah cerita hak kita untuk begitu begini. Dan kalau kata berlaku tukar menukar pun, akhirnya kena menghadap dia juga. Entah bayangkan situasi itu nanti kan, nak masa muka ke macam mana. So, apa berlaku, anda pun frust lah. Anda buat keputusan yang sama macam anda buat dekat Jabatan Sejarah Tamadun Islam dulu. Anda pun tak bayar yuran apa semua, dia pun disqualified dalam masa setahun kemudian itu. Dan tesis yang dah hampir siap itu kemudian anda hantar untuk diterbitkan. Terbit jadi satu buku. Buku apa tu? Buku apa tu? Buku yang Hamka Sastra dan juga Surah Yusuf tu. Okey. So kiranya tesis master tu memang yang Ustaz dah tulis tu memang tak jadi master lah. Tak jadi. Akhirnya anda bukukan dan akhirnya sekarang anda upgrade sikit, anda gabung dengan Dr. Adi Amzar, memang dia dalam bidang sastra Islam Arab lah. Untuk kami sepatutnya kami dah hantar kepada DBP minta baiki tapi sebab sibuk anak PhD apa semua belum sempat lagi lah nak baiki apa semua. Nak katanya ada nilai jugalah tulisan tu, bukan kata selekeh betul lah, memang dah ada format akademiknya di situ lah kan. Kalau lah anda sabar sikit mungkin, ataupun ialah masa anda apply dulu tak jadi tertukarnya penyelia tu, mungkin anda dah selesai awal lagi lah. Tapi qadarullah wa masyafa'al, anda yakin ada hikmahnya dan itu berlaku. Jadi setelah settle di situ, 2 kali dah gagal itu untuk master ya. Anda nak fikir macam mana aku ni? 2 kali dah ni gagal ni kan. Nak teruskan. Zaujah dah bising dah. Macam mana awak ni? Anak itu gini. Jadi anak kata okeylah, ini third trial and the last one. Kalau tak jadi juga yang ni, tutup buku lah. Jadi pada masa tu nak pergi ke mana? Anak apply semua lagi. USM, Uniza,
mana lagi? UM sampai 2 tempat. Akademi Mengajar Melayu, Akademi Mengajar Islam, Jabatan Dakwah Pembangunan Insan. Nak apply mana lagi masa tu beberapa tempat lah. Dah semuanya dapat. Dan yang dapat tu pula, tapi masa tu dapat, contohnya Jabatan Sejarah, Jabatan Dakwah Pembangunan Insan, ada pakar penulisan dakwah di situ, Dr. Raudah. Lagi jumpa bincang-bincang dengan dia, surat pun dah keluar. Tapi ana trauma lagi. Bila kata kena buat tajuk full thesis untuk master full research ni, full thesis, ana dah jadi trauma sebab dah 2 kali gagal. Oh, okay. Dan masa itu tahun 2018 tu UM dah mula ada offer untuk full coursework punya master. Oh, pengajian Islam Bukan, pengajian Melayu. Oh, okay. So masa tu dah dapat lah surat offer untuk Jabatan Sejarah tapi full thesis. Kepada pengajian Melayu pun ada juga tapi full thesis. Tiba-tiba dalam godek-godek tu anda jumpa pengajian Melayu ada offer second batch, iaitu full coursework punya pengajian. Kelas hujung minggu dalam masa setahun, tapi dia sebenarnya sama dengan mixed mode. Cuma dia pendekkan masa. Kalau mixed mode 2 tahun subjek, 1 tahun untuk menulis kan, 2 semester. Okay. Yang ni dia ringkaskan. Dua semester ni, yang 2 semester ni dia kompres semua teori. Jadi ada 5-6 subjek. Untuk 2 subjek tu 10 subjek lebih untuk teori yang core punya. Dan akhirnya dia tambah semester istimewa untuk penulisan kajian. Dia panggil projek ilmiah. Dia tak panggil thesis. Dia panggil projek ilmiah. Tapi ketebalannya sama dengan mixed mode punya ni. 100 lebih 200 juga lah muka surat. So apa berlaku? Maksudnya Ustaz memang masuk situlah pengajian Melayu tu. Di situlah nak katanya bila anda tengok-tengok balik, dilema lah. Nak teruskan untuk full thesis ke, nak jalan selamat sikit ataupun try benda baru iaitu full coursework. Okay. Tapi ada satu stigma kan, siapa yang ambil master yang coursework ni sebenarnya dikatakan dia punya taraf dan kualitinya tak macam orang full thesis lah. Itu memang stigma yang ada. Tapi bila anda duduk sana, ternyata ada pensyarah-pensyarah cerita, mereka pun dulu yang dah jadi pensyarah tu, mereka pun dulu daripada master yang ambil coursework juga. So itu tak efek untuk kita punya kerjaya sebagai pensyarah apa semua sebenarnya. Dia tak ada pun macam kalau ambil coursework ni nanti master tu low class apa semua. Bahkan in fact dengan ambil master coursework itulah terlalu banyak benda yang anda tak pernah jumpa di pengajian Islam, anda jumpa dalam pengajian Melayu, sehingga lahirlah buku-buku anda yang khurafat, tahyul, mistik apa semua tu. Nampak tak? Dia punya hikmah tu nak kata jauh lah perjalanan tu, tapi akhirnya dalam anda duduk belajar, duduk jawab exam, duduk belajar teori-teori macam-macam lah, sosiologi, sosio-budaya Melayu lah, dinamisme lah, apa tentang antropologi budaya lah. Benda tu very interesting actually. Yang kita takkan jumpa dalam pengajian Islam. The real core problem that we find ataupun kita boleh observe sebenarnya ada situ yang pengajian Islam sepatut settle, tapi di pengajian Islam ni benda tu banyak lagi. Jadi bila dah duduk pengajian Melayu tu lah, wow, kata ini lubuk ni. Ini lubuk ini lubuk untuk buat kerja lah kan, untuk islah dan tajdid dan seumpamanya. So bermula daripada situlah anak rangka buku-buku yang tulis khurafat, tahyul, mistik alam Melayu, Israiliyat. Sebab pada anak kena talfiq lah antara pengajian Islam dengan pengajian Melayu. Sebab orang-orang dalam pengajian Melayu dia tak langsung tengok isu riwayat, dirayah riwayah dirayah sahih tak sahih, betul tak betul. Pada mereka ni Melayu, ini indah, ini sastra, ini seni, ini kehebatan Melayu. Untuk kritikan itu dia duk guna teori-teori barat lah, banyak sosiologi, antropologi apa semua, tapi dari sudut kepercayaan apa semua dia tak langsung tengok riwayat ni sahih ke tidak. Pada anak itulah peluang untuk anak duduk, anak gabungkan dua disiplin tersebut yang akhirnya melahirkan tesis PhD anak kemudian ini. So bila duduk situ anak pun memang rezeki jugalah, banyak benda kita terbuka, futuhat ni.
Terbuka betul-betul. Rupanya masalah bangsa kita berada di situ. Okay. Kiranya yang masa Ustaz yang latest master tu, dia coursework tapi ada juga buat latihan ilmiah. Dia macam Betul. tesis lah macam tu. Dia panggil projek ilmiah. Dia lebih pada latihan ilmiah dan projek ilmiah. Cuma dia tidak ada dia tak ada lah viva ke apa semua, tak ada. Dia macam dia bagi tajuk, kita duduk dengan penyelia, kita sudahkan projek itu sampai habis. Gitulah. Ustaz ingat lagi tak apa nama projek tu? Anda buat yang paling mudah saja. Masa tu nak buat, orang mula-mula nak buat apa macam tak boleh lah bawa tajuk lama, kena buat tajuk baru. Masa tu nak buat tentang sumbangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, macam-macam lah terhadap pemikiran terhadap isu-isu sosio budaya. Bila kita nak buat projek ilmiah tu, kita kena pilih penyelia. Pemilihan penyelia itu menentukan kita dalam bidang apa. Sama ada sastra, sama ada sosio budaya, sama ada bahasa, linguistik dan seumpamanya. Pada masa tu anda cenderung nak buat sosio budaya, impak pemikiran beragama. Sebab dia bermain dengan teori sosiologi dan antropologi. Kita duduk syok lah tengok bagaimana orientalis duduk kaji Jawa apa semua kan. Mereka kaji, ambil data-data cerak. Tapi untuk buat bidang antropologi, etnografi, pendekatan etnografi, tak cukup masa lah. Tak mungkin dalam masa 2-3 bulan tu boleh cerap data apa semua. So kena cari yang sangat ringkas. Akhirnya Ana minta dengan penyelia sosio budaya tu, dia kata macam tak sesuai lah, dia selia. Dia bagi kepada seorang ustaz juga di APM, ada seorang ustaz ni bidang dia kajian manuskrip tasawuf. Jangan main-main apa nama? Doktor, sekarang ni masih ada lagi orang Jawa. Doktor, Allah apa nama? Tak ingat. Tok guru kita tu. Apa doktor? Allah tak ingat lah. Banyak minum hari-hari tu jumpa dia lah. Tapi dia memang PhD dia, master PhD dia kajian manuskrip. Dia kaji manuskrip tasawuf. Manuskrip tasawuf. Jadi bila anak duduk dengan dia tu, anak kata, okey lah kita buat pasal, kita pilih teks sastra jugalah. Senang, tak banyak. Cuma nak fokus pada penulisan dakwah. Jadi, tajuknya adalah pemikiran satira dalam penulisan dakwah. Analisis satu kumpulan cerpen Ustaz Fahrul Ma'joy. Itu saja. Sebab nak bagi tak panjang. Itu pun sampai anak buat sampai tak raya haji tahun tu, sebab nak cepat siap tu. Satu. Yang keduanya, sebabnya sampai anak duduk tulis latihan ilmiah, projek ilmiah tu, anak siapkan Israiliyat hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Anak tulis sekali, anak tulis tesis, anak tulis projek ilmiah tu berseiring dengan Israiliyat hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu tu. Tapi akhirnya Israiliyat tu siap dulu. Sebab keterujaannya lebih di situ ya. Yalah. Kira projek ilmiah tu dia masih guna kerangka research metodologi lah kan? Of course. Dan akhirnya kemudian, buku tu dah terbit lagi. Dah terbit dah. Dah terbit dengan UMK. Buku. UMK Press. Okay. So lepas tu ada tajuk pemikiran pemikiran satira apa dia? Sekejap anda tengok. Pemikiran satira UMK Press. Ada kat bawah tu, Ana malah lagi tengok. Malah lagi ambil. Ni ada. Pemikiran satira dalam penulisan dakwah. Hijau ni kan? Okay. Betul. Okay, so lepas tu, itu Ustaz ambil master tu lebih kurang umur berapa time tu? Tahun berapa? Tahun bila atau umur? Baru masa tu PKP kan. Ana masuk 2018. Sepatutnya 2019 tu dah grad. Kawan-kawan batch Ana satu batch tu semua dah grad lah dia orang tu. Muda-muda lah belakang. Ana paling tua masa tu. Dia orang budak-budak lah, muda-muda lah 25, 24 kan. Aku seorang je orang tua. Tapi tak apalah. Tapi seronok lah belajar. Kita masuk dengan pensyarah-pensyarah yang dah bergelumang dalam bidang tu lama. Dan I enjoy sebab kita masuk kelas tak kosong. Kita dah ada isu-isu sosio budaya, pemikiran, falsafah apa semua ni.
So bila masuk tu kita banyak sparring lah dengan pensyarah-pensyarah tu. Anda boleh nampak orang lain macam boring sebab satu kelas sampai 3-4 jam. Tapi kita enjoy, kita tanya banyak soalan apa semua dengan pensyarah-pensyarah kita, dan mereka suka layan kita punya apa nama apa soalan dan seumpamanya. Itu menariknya tu. Jadi 2020 habis, cuma masa tu nak konvo tak boleh, dah PKP. Lanjut pada tahun 2021 baru ana konvo sidang yang ke-60 untuk master. So lepas tu terus sambung PhD ke macam mana? Ya. Keluar je surat senat untuk master, ana terus apply PhD. Masa apply PhD tu pun pemilihannya pun agak rawak lah, nak buat di ISDEF ke, nak buat di UNIZA, sebab isu utama adalah yuran. Sebab anda tidak difunding oleh siapa-siapa, anda guna anda punya akaun 2 apa nama KWSP. So masa tu tinggal lagi adalah dalam 15k ke lagi masa tu, ada 10k lebih kurang begitu. So anda kira-kira ni ngam-ngam jadi untuk PhD ni. So anda kena cari PhD yang below 20,000. Tapi most of the fees in Malaysia University memang below 20,000 lah. Macam UM sampai 19k kalau 3 tahun. Kalau di UNIZA paling murah 7-8 ribu saja. Masa tu teruja dah nak pergi UNIZA. Tapi bila fikir-fikir balik, UNIZA jauh. Yelah boleh online apa semua, tetap tak sama. Banyak pertimbangan lah. Tapi masa tu memang niat nak sama dalam yelah minat kita pemikiran, falsafah tu tak sampai. Tentang pemikiran, tamadun dan peradaban. Isu-isu seputar itu besar lah. Sebab masa tu anda pun dah tengok aku kena, disebabkan degree aku lain, master lain, PhD lain ni, nak masuk universiti memang payah dah ni. Jadi ada benda bidang yang anda boleh masuk iaitu pengajian umum, subjek-subjek teras. Dr. Mazli masa dia jadi menteri, dia perkenalkan subjek falsafah dan isu semasa. Lagilah elok masa tu. Untuk ganti TITAS. Anda pun masa tu dah dapat peluang untuk mengajar TITAS dengan OUM. Jadi ia macam satu sedang elok lah. So Ana daftar, Ana mohon UPSI. UPSI ada Pusat Peradaban Melayu. Ana dah nampak dah, aku kena duduk dalam bidang pengajian Melayu tapi bawa fikrah kita lah kan, fikrah untuk islah dan terjedid ni. Sebab pengajian Melayu tak ada orang yang bawa dengan nyaring perkara itu. Masing-masing hanya duduk, tiba-tiba orang Melayu kita ni keturunan Nabi Ibrahim Kontara, kata sudah. Jadi ada perlu bawa naratif yang bukan bermaksud kita nak kata tok nenek moyang kita ni bawa khurafat saja, tidak. Tapi yang lebih objektif, maksudnya kalau yang baik, yang bagus, yang ilmiah, yang saintifik, katakanlah. Tapi kalau yang tak betul, khurafat, tahyul, duk panggil ahli naubah, duk panggil apa nama rijalul ghaib apa semua, itu kita kena lawan lah. Maksudnya begitu. Tapi tidak. Bila anda duduk dalam pengajian Melayu ni, orang yang betul-betul nak puja Melayu ni, dia tak kira betul ke salah, kena betul. Apa ada dalam manuskrip tu betul lah ke? Tak boleh begitu orang kata. Yang saintifik, yang memang accurate, yang memang factual, itu kita akui lah. Tapi kalau dah yang sampai duk puja setan, iblis apa semua ni, tak kata betul juga. Tak boleh lah. Jadi kita cuba bawa naratif itu secara objektif dan akademik lah. Jadi minta UPSI, minta UNIZA. UNIZA kan ada Inspire. Dia punya macam pusat peradaban kajian manuskrip juga. Minat anda pada manuskrip mula muncul. Tapi kita bukan nak kaji filologi tu, tapi kandungan dia. Dan anda faham, kalau siapa yang betul-betul kaji manuskrip, dia akan dapat ilmu baru. Dia akan jumpa finding, bukan ilmu, maksudnya finding dia baru. Orang lain tak pernah jumpa, dia jumpa dalam manuskrip. Walaupun yang dia jumpa tu benda, mungkin benda yang tak elok lah, benda yang bukan maksudnya memuji bangsa dia kan. Macam anda kaji teks anda untuk PhD tu, macam-macam lah benda mengarut dalam tu. Tapi ia tetap satu penemuan baru. Yang orang lain tak kaji, kita kaji. Kita jadi pakar lah. Jadi apa yang menarik adalah Ana minta juga di mana lagi? UM Ana minta, tapi masa tu sebab UM Ana tahu 20k, Ana rasa tak berarti lah. UNIZA, USM Ana minta dan seumpamanya. Jadi dalam duduk minta tu pertimbangan utamanya adalah yuran dan juga bakal penyelia dan seumpamanya lah.
Tiba-tiba tah macam mana anda tengok, sebab anda kenal timbalan pengarah Institut Islam Hadari, Dr. Muhammad Al-Adib Samuri. Dia ni seorang yang, anda pernah jadi kolumnis dengan dia dalam majalah Solusi, dan penulisan dia sangat akademik dan fakta-fakta yang dia kemukakan memang dia nukil daripada jurnal-jurnal kajian semasa yang begitu faktual dan begitu menarik finding-finding tersebut. Maksudnya dia tulis balik berdasarkan kajian orang lain. Jadi benda yang dia cerita tu menarik dan dia minat benda-benda yang bersifat contohnya etnografi ni lah. Dia faham bila nak kata nak minat untuk nak kenapa orientalis duk guna pendekatan itu untuk bincang Islam, tentang masyarakat Islam apa semua, dan kita tengok wow, tapi kita tak kaji benda tu dari sudut itu. Mak Saleh contoh budaya pakai tudung, dia boleh jadi satu tajuk yang hebat. Dia boleh kaji dengan begitu mendalam bila mula orang pakai tudung, pattern tudung, benda tu berada dalam bidang sosiologi. Tapi di pengajian Islam, benda tu tak nampak, tak digunakan. Tapi golongan orientalis guna pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sains sosial itu untuk buat kajian dan finding mereka menarik. Jadi apa berlaku adalah anda pun apply lah ke Institut Islam Hadari. Anda tengok dia punya yuran dalam 15K, anda kira-kira macam okey lah. Tengok akaun 2 kita memang okey, macam okey, boleh pergilah. Then yang paling menariknya adalah anda minta minggu depan dia dah reply surat penerimaan tu. So itu badana memberi isyarat aku kena buat di Institut Islam Hadari lah. Nampak macam cepat mereka punya respon dan juga minat tu. Jadi anda pun teruskan di Hadari. Tetapi nak ceritanya, walaupun mula di situ, segala apa yang nak dibuat itu sudah difikirkan dan sudah siap dalam kepala otak ni, segala bahan apa semua sebelum bermula lagi. Jadi strategi kedua adalah mencari penyelia yang faham konteks kajian kita dan akan setuju dengan kajian kita tanpa perubahan besar. Jadi kita dah pengalaman kan, master tu lama, dah kena hentam, terjatuh, tukar-tukar. Takkan di PhD pun kena lama ni, anda kata tak boleh. PhD aku kena settle 2 tahun. Memang anda kata penulisan tesis kena settle dalam masa 2 tahun. Rezekinya PKP. Jadi PKP tu kita pun penyelia dah jumpa, dia pun setuju dengan tajuk kita, dia pun tanya kita begini-gini, kita pun jawab, dia puas hati. Dia pun dah setuju dengan tajuk kita. Dan kemudiannya anda pun daftar. Semester 1, segala syarat-syarat asas anda settlekan. Anda seorang-seorangnya yang bentang proposal pada semester 1. Orang lain masih duk cari kelas elektif. Tamadun Islam dengan peradaban Islam adalah beberapa kelas elektif. Anda dah submit untuk nak bentang proposal. Aku tak kira. Aku kena cepat. Aku bentang proposal. Kemudian untuk contoh dia nak 3 perbentangan dalam seminar. Semester 2 anda settlekan semua. 3 seminar, proceeding seminar itu. Kemudiannya dia kata nak apa lagi? Jurnal. Jurnal pun kita pun settle tu. Walaupun yang kata Scopus tu memang menderita betul lah 3 tahun. Scopus tu dekat 30 kali kot, 20 lebih. Kena reject, hantar. Memang anda pun tak tahu apa perkataan yang sepatutnya tentang jurnal ni. Tapi untuk anda submit tesis dalam masa 2 tahun setengah tu, perancangannya adalah sebelum itu lagi. Bukan kata pergi daftar tu baru bincang tajuk apa, nak cari data, apa tak. Anda bawa dan anda persembahkan pada penyelia dan yakinkan dia tajuk ini memang anda boleh buat, data anda dah cukup, semua rujukan dah ada, tak ada orang buat apa semua, ada yang pun tengok, dia puas hati apa semua, dia just proceed saja. Jadi memang anda rancang lah sebab master dah lama kan. Di PhD ni tak boleh lah, memang kena. Itu pun dah terlepas setengah. Anda target 2 tahun, dah terlepas dah 1 semester jadi 2 tahun setengah. Sebab apa? Sebab dah mula kena kerja semula. Masuk jabat. PKP dah buka kan. Gitulah ceritanya, Akhi. Tapi PhD tu apa nama tajuk kajian Ustaz tu? Tajuk kajian asalnya penulisan dakwah. Macam dalam gambar anda tunjuk DP tu lah, ada belakang tu. Penulisan dakwah asalnya anda nak buat pengaruh riwayat Israiliyat dalam teks sastra Melayu tradisional.
dan impaknya kepada pemikiran beragama masyarakat lah. Dia jadi dua, kajian teks dan melihat kepada kesan kepada sosio budaya. Tetapi ketika defense proposal, entah macam mana Hadari ni dia telah panggil orang pure tafsir untuk jadi pemeriksa. Jadi bila kita bentang-bentang tu, cara dia komen tu kita tahulah ni pertama rasanya tak bacalah proposal tu. Yang kedua, ialah bila kita kata dia tanyalah latar belakang apa semua begini. Dia kata tak boleh ni, tak mampu entah nak buat ni. Dia ingatkan kita nak takhrij riwayat satu-satu. Macam orang tafsir orang hadis buat. Anda kata anda tak tengok benda tu, anda tengok impak dari sudut riwayat itu terhadap pemikiran beragama. Itu satu kajian sosio budaya sebenarnya. Dia tak pergilah kepada takhrij riwayat apa semua tu. Tapi dia memang kena teruk lah masa tu, kena bang. Tapi sebab kita dah pengalaman 3-4 tahun dulu, jadi relax lah, cool. Dah kena teruk dulu kan. Yang ni kena, tak apalah, tak ada apa lah, biasa je. Jadi kajian tajuk tu yang terakhir apa? Yang tajuk tu? Tukar. Dan nak bincang balik dengan penyelia kata itulah nampaknya macam ni. So anda kata ginilah Dr. Wan. Anda sambung balik kajian master anda dululah, iaitu fokus kepada bidang penulisan dakwah, tapi teksnya tetap teks hikayat Melayu tradisional, khususnya berkaitan dengan himpunan kisah Nabi dan Rasul lah. Tapi kajiannya daripada perspektif penulisan dakwah, dia punya kerangka kajian, kerangka konseptual, dia punya teori yang digunakan nanti itu adalah tentang dakwah, iaitu anak-anak katanya teks itu diterima sebagai satu teks yang mendasar oleh masyarakat sampai membentuk kefahaman dan pemikiran beragama mereka berdasarkan teks hikayat tu. Tapi jadi kita kata dari sudut dakwah sangat berjaya. Tetapi teks tersebut sendiri dari sudut bentuk memang sangat tepat dengan kriteria dakwah lah. Tetapi dia punya kandungan tak tepat, menyeleweng. Iaitu banyaklah tokok tambah, Israiliyat, hadis tak sahih apa semua tu gini. Jadi kita berdua lah, kita puji kata dari sudut pendekatan dakwah memang berkesan lah, sebab masyarakat semua terima. Pertama masyarakat zaman tu kan buta huruf. Jadi apa yang sampai daripada teks memang terima satu persatu lah. Tu kita kata memang berkesan penulisan teks-teks itu. Tetapi dalam masa yang sama, untuk nak iktiraf dia sebagai satu karya dakwah yang sempurna, tak boleh. Sebab apa? Kandungannya memang banyak menyeleweng. Jadi anda nak katanya, itulah situasi. Jadi kalau kita tengok masyarakat hari ni, dia jadi pening lagi yang mana sahih, yang mana tidak. Jangan duk pelik lah. Benda 1000 tahun dulu, itulah versi agama yang sampai. Versi wahyu yang kemudian dihikayatkan. Maka fahamlah apa implikasinya. Tapi orang tak nampak penting lah benda tu. Tapi yang nak fikir penting ya. Sebab tu bila anda duk bawa benda-benda ni dalam masjid surau sekarang pun, ada kuliah, mereka tak pernah dengar bahawa itulah yang membentuk pemikiran beragama tok nenek moyang kita dulu. Hikayat-hikayat itulah. So bila mari mutakhir ni nak cerita yang sahih, yang hadis sahih Bukhari Muslim ni, dia jadi jam lah. Dia jadi talk show. Itu perjuangan kita lah. Wallahualam. Okay. So ini baru soalan pertama pun dah 40 minit juga. Okay. Saya rasa saya tak akan kemukakan semua soalan yang utama ni. So sebab mungkin sebahagiannya Ustaz dah jawab masa Ustaz syarahkan panjang-panjang tu. Okay. So saya tengok soalan seterusnya. Tapi boleh je kalau nak pergi laju-laju kita ringkas yang itu tu. Okey boleh. So ni mungkin Ustaz ada jawab, macam mana nak cari penyelesaian tesis yang sesuai. Kalau macam tadi Ustaz terangkan tu macam banyak kerenah jugalah. Mula dah target dah ni penyelesaian ni, lepas tu tengok-tengok dapat penyelesaian lain. So apa penyelia ni, nak pilih penyelia ni macam kita nak pilih isteri dan suami masing-masing. Kita soalannya nak pilih untuk berkahwin dengan dia dalam masa minimum 3 tahun.
minimum 3 tahun untuk perjalanan itu, dan kalau rezeki tak bagus sampai 5-6 tahun. So nak pilih tu memang kena betul-betul buat research ya. Memang kena betul-betul cari orang yang betul lah. Pertamanya kepakaran beliau dalam bidang itu satu. Itu dapat kita trace melalui karya-karya master PhD dia dan seumpamanya. Yang kedua, dia punya prestasi ataupun dia punya kita kata track record dalam menyelia. Macam penyelian, Ana adalah pelajar pasca siswazah dia yang ke-51. So kita boleh tahu bahawa dia sangat cemerlang dalam menyelia student lah. Dan student bawa dia lulus belaka. So itu satu kita ada kredit besar lah untuk beliau, untuk anda pilih beliau. Tambah pula PhD beliau tentang terjemahan mustafid, tafsir alam Melayu. So bila anda pergi bentang segala apa yang anda baca, apa yang ini, dia faham konteks apa yang anda nak fokus. Sebab tu anda direzekikan, rezeki juga lah dapat Dr. Wan Nasruddin ni. Begitu. So memang pilih penyelia sesuai ni memang kena buat homework, memang kena istikharah ya. Dan seumpamanya. Penyelia ni kadang-kadang dia terima je kita ni sebab mereka punya KPI, mereka kena selia sudah apa semua. Bahkan walaupun anda tak masuk lagi dalam akademik secara rasmi, kita ramai dah kawan-kawan jadi pensyarah ni, memang merebut student ni memang berlaku. Berlaku ya. Kalau istilah kasarnya sailang menyailang jugalah. Macam Kihana tadi lah ya. Kihana di yang kali kedua tadi tu. Kes bos telah meminta daripada anak buah dia lah tu. Gitu. Patutlah last sekali murid tu buang dia pula. Jadi kalau kata tanya apa nama? Penyelia ni memang seolah-olah nak pilih isteri dan suami masing-masing lah. Tak kena cara derita lah kamu 5-6 tahun tu. 3-4 tahun tu. Kena caranya ni. Tapi apa-apa pun, siapa-siapa pun penyelia, kalau kita sabar dan juga konsisten, sebab master PhD ni betul-betul 99% diri kita. Penyelia itu 1% saja. Nah, bukan faktor utama. Tapi kalaulah dapat yang sangat membantu, itu rezeki lah memang kita kata macam dapat rezeki yang rezeki sungguh-sungguh lah. Tu rahmat daripada Allah lah. Jadi okey, terus. Okay, baik. Seterusnya soalan, apakah pencetus atau faktor yang mendorong menceburi bidang kajian alam Melayu? Okey, baik. Tadi secara tak langsung jawab dah dalam soalan pertama tadi. Asalnya tadilah duduk lost kan. Memang anda minat sastra, sejarah, tamadun, pemikiran, falsafah ni. Dan nampak bidang itulah yang, dan dakwah sebenarnya dalam masa yang sama. Jadi masa tu anda kerja sebagai editor dan kita dah menulis. Asalnya anda tulis sastra lah, novel lah, puisi lah, cerpen lah, apa semua ni. Sebelum nak pergi pada akademik tu. Jadi pembacaan kita mencapah. Jadi minat kita macam-macam. Dan sebenarnya di peringkat master PhD ni adalah nak menguruskan daripada banyak-banyak itu hanya kepada satu bidang sahaja. Tapi bila kita membaca banyak bidang apa semua, kita nak hadkan. Itu cabarannya. So daripada situ, dengan isu yang anda cerita tadi, bla 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 bla, nak jadi rezeki tu, bila masuk saja anda masuk coursework, duk belajar teori-teori tentang pengajian Melayu, faham bagaimana pengajian Melayu ditubuhkan oleh Mak Saleh untuk nak faham orang Melayu supaya mereka boleh jajah lama begitu gini-gini ni. Anda kata di sinilah. Tapi sebenarnya kalau kira anda punya masih lagi minat adalah sejarah pemikiran sejarah pemikiran Islam di alam Melayu. Lanjutan daripada karya-karya Dr. Abdul Rahman Abdullah. Cuma anda pergi dalam lagi sikit pada dia sejarah, tapi anda pergi kepada dia panggil historical sociology. Historical sociology ni adalah menjelaskan fenomena-fenomena khususnya pemikiran beragama dalam sejarah masyarakat Melayu. Kita menjelaskan balik. Contoh tadi Israiliyat. Masyaikh kita, Dr. Rozaimi, Dr. Rora, Dr. Mazhar ke siapa ke bidang hadis ni, bila sampai hadis pada mereka cerita, ni sahih, ni tak sahih, ni maudhu', ni palsu, ni syaz, ni begitu, Maulana Asli apa semua gitu. Tapi mereka tak fokus kepada cerita bagaimana riwayat ini sampai ke alam Melayu, daripada mana asal usul dia, bagaimana dia establish dalam masyarakat kita. Itu kenakan ilmu sosiologi.
pendekatannya. Jadi mereka tak faham tu. Anak suka bila anak belajar duduk dalam master pengajian Melayu tu, benda tu yang anak nampak anak boleh khidmat. So yang soheh tak soheh, ayat ni apa semua macam-macam dah. Tapi mereka tak cerita ni macam mana orang Melayu jadi suka kepada cerita-cerita pelik-pelik ni. Macam mana bila anak duduk situ, anak fikir anak melengkapkan apa yang mereka tinggal lah. Gap yang mereka tinggal tu, anak ada kat situ menyumbang. Begitu je lah ceritanya. Itulah Israeliya, khurafat apa semua tu. Menarik tu. Okey. So kita pergi soalan seterusnya. Apakah kerana pihak jena yang pernah dilalui? So ini dahsyat. Okay, untuk sebelum tu untuk pengetahuan lah untuk yang orang awam yang menonton ni. Jadi bila kita selalunya kalau orang tu ambil full research mode, maknanya master atau PhD yang memang buat tesis je, selalunya kebanyakan universiti dia dah tetapkan syarat sebelum nak graduasi perlu terbitkan satu artikel. Artikel ni bukan artikel surat khabar tau, ni artikel jurnal. Masukkan dalam jurnal. Okey. Jadi Ustaz mungkin ada pernah pengalaman kerana sebab pihak jurnal ni mudah kata maksud dia penerbit lah, penerbit artikel tu. So kadang-kadang sebab kita nak hantar artikel tu perlu direview dulu, dinilai secara ilmiah. Maknanya ada orang kritik lah macam Ustaz Zahiruddin buat pembentangan proposal dikritik sampai terduduk. Walaupun dah duduk tentu tapi terduduk lagi kan. So itulah itu antara signifikan dunia akademik ni, dia dikritik, direview. Jadi Ustaz pernah tak apa-apa pengalaman yang memang tak apa-apa, mungkin ada entah apa-apa atau mungkin dia bukan tak apa-apa, mungkin dia memang kita patut terima benda tu tapi kita tak mampu buat. Ada yang memang entah apa-apa kan. Jadi Ustaz ada tak pengalaman? Isu jurnal ni adalah penerbitannya terhad dan pengurusannya adalah orang akademik. Jadi mereka ni sibuk, tapi mereka ada beberapa nature mereka, iaitu ada setengah jurnal terbit 2 kali setahun, ada yang 3 kali, 4 kali setahun dan pelbagai lagi lah. Mereka ada style mereka masing-masing. So bila kita nak hantar, kita kena ikut semua style itu. Jadi isunya adalah kita tulis ni kan ada macam-macam format. Format itulah, format inilah. Jadi setengah penerbit ni dia tak kira jurnal kita tu bagus ke tak bagus ke, asalkan dia tengok tak kena dengan dia tu, dia reject terus. Dan paling yang kalau kata paling sakit bila kita hantar jurnal ni adalah mereka reject tanpa alasan. Kalau jenis dia reject tu, lepas tu dia bagi ulasan panjang, tu pada anak puas hati jugalah. At least kita tahulah kelemahan, macam dia hargai jugalah kita hantar tu. Tapi kalau kita hantar sama ada dia senyap langsung tak apply apa-apa, ataupun kita hantar dia reply minta maaf jurnal ni tak sesuai langsung, sila. Dah tak sesuai. Jadi kita rasa aduhai. Tiba-tiba jurnal lain yang lebih kurang tema dengan kita terbit dengan jurnal dia. Kita kata dia sampai tahap akhirnya pernah jumpa, yalah bukan orang lain, kadang-kadang yang jadi editor untuk ni, sahabat-sahabat guru-guruan lah juga di UM apa semua kan. So kadang-kadang nak jumpa mereka nak tanya, nak yang macam mana sebenarnya? Cuba beritahu nak yang macam mana, anak nak tulis. Tapi benda tu rezeki subjektif. Tapi ala kulli hal, dunia akademik berkaitan jurnal ni ada game dia juga, ada permainan dia juga, ada teknik dia juga. InsyaAllah siapa yang duduk dalam ni akan faham. Cumanya itulah, kalau betul-betul nak duduk dalam bidang akademik, kena tadilah, terduduk sekali tu kena bangun, jangan terduduk selama-lamanya. Kalau tak tahan mental, kena torture, kena kritik, memang tak boleh duduk dalam akademik lah. Tu. Sebab tu bila orang kata PhD ni mudah apa semua, anda senang je bagi daftar lah dulu. Kan, jadi Ustaz ada pernah tak bila hantar artikel tu, so yang reviewer tu, yang orang kritik tu macam ada bias sedikit terhadap sesebuah aliran akidah dan seumpamanya? Ya, ada. Pengalaman Ana dengan satu jurnal yang dia ni kiranya berstatus ASCI. ASCI ni sama setara Scopus. Sepatutnya dah terima. Sebabnya apa ni? Sebab bila dia bila dia review yang mula-mula, dia jawab balik tu, dia kata okey, ini boleh diconsider lah untuk terima gini-gini ni.
Tetapi dia kata cuma ada satu bahagian ni ana sentuh pasal Nur Muhammad. Nur Muhammad dan ana nukil pandangan yang tak setujulah Nur Muhammad ni ada riwayat hadis sahih apa semua ni. Dan ana nukil bukan nak buat kesimpulan sendiri, ana nukil tokoh juga. Jadi dia kata bahagian ni kena semak balik sebab ada sepanjang-panjang tulisan jurnal ana tu yang mana benda tu satu perenggan dan hanya sisipan saja, bukan isu utama, tapi bahagian itulah dia ulah paling panjang. Jadi ana pun masa tu baru-baru lagi kan, macam apa nama darah panas jugalah masa awal, tapi kemudian ana menyesal lah. Sebab masa tu ana rasa ni tak boleh ni, macam mana ini anak kita, prinsip kita yang ni kan, takkan nak ni. Jadi instead of dia suruh ana buang ataupun tukar jadi ambil fatwa yang lebih macam lebih longgar, ana tambah lagi. Tapi ana tambah tu dalam arti kata ana tambah golongan yang tak setuju dan golongan yang setuju. Jadi kononnya nampak yalah, nampak neutral kan. Yang ni kata memang tak ada langsung, tapi itu telah dibantah oleh beberapa sarjana semasa. Sekian. Jadi bila anda hantar balik, jurnal tu kata, awak tak buat perubahan seperti mana yang disuruh gini. Dapat hantar. Macam mana? Kiranya dia tak terima lah. Tu bila anda dah baiki, anda hantar balik, tunggu lama tu kenapa ni? Anda pun email lah tanya macam mana terima ke ni. Jadi pihak mereka jawab kata kita macam kita tak dapat terima sebab anda tak buat perubahan yang disuruh. Anda pun pre-screen satu-satu kata ni perubahan-perubahan yang diminta semua saya dah ikut buat. Jadi saya mohon untuk dapat dilihat kembalilah gini. Sebab anda perlukan, sebab kalau terima masa tu akhi, SEM 1 lagi anda dah settle dah skopus anda. Dan benda tu dah 50% diterima tu. Cuma dia reluctant sebab dia kata anda tak buat pembetulan. Sebenarnya kita dah buat. Cuma kita tak buang tapi kita tambah. Maksudnya jadi bila hantar tu anda kata mohon jasa baik untuk nilai kembali dan seumpamanya. Seminggu kemudian mereka pun jawab email, kami setuju untuk nilai semula, kami dah serahkan semula kepada penilai yang asal dulu, jadi keputusannya dia tolak. Kiranya Ustaz dia bagi lafaz soreh. Jadi keputusannya ditolak. Kiranya Ustaz dah buat pembetulan tu, dia orang senyap lah. Bila Ustaz tanya baru dia orang jawab . Ya, itu biasa. Ya. Okay. Ada yang Ustaz banyak kali tak jawab langsung pun. Itu lagi teruk. Apa ni, semasa Ustaz tulis artikel ni ada tak soalan seterusnya lah ni kan, ada tak ada konflik dari segi susunan nama pengarang? Sebab kan dalam satu artikel boleh 3-4 nama. Dan selalunya nama pertama ni yang paling banyak bagi komitmen lah dalam penghasilan artikel tu. Jadi koresponding dan seumpamanya. Jadi Ustaz ada tak pengalaman ada konflik? Ada orang nak koresponding, ada yang nak nama pertama dan seumpamanya? Setakat ni tak ada sebab semua artikel tu memang anda tulis lah berdasarkan tesis ke apa nama ni apa semua yang anda tulis. Cuma beberapa orang yang kawan-kawan dan juga mentor anda, guru anda dalam bidang akademik ni, anda akan bagi mereka baca dan mereka akan bagi cadangan yang banyak, edit apa semua begini, tu kita akan letak nama mereka tapi bukan sebagai nama pertama lah, biasanya nombor kedua, ketiga lah. Dah kita bagi tahulah benda tu. Kita minta dia baca dan komen untuk nilai tambah sebelum nak hantar ke tesis sekian-sekian. Sebelum nak hantar ke jurnal sekian-sekian. So setakat ni tak adalah mereka tak puas hati dengan sebab mereka pun tahu kita yang tulis jurnal tu. Cuma kita minta mereka baca dan komen penambahbaikan berdasarkan pengalaman mereka yang memang dah orang akademik, dah menulis jurnal, dah apa semua ni. Tapi akhirnya tak semua juga terbit tu. Biasa je benda tu. Memang kalau kata hantar satu duk terbenur, kena reject, menangis, guling-guling, tak adalah. Memang tak boleh. Tak boleh gitu. Oh ya, by the way, Ustaz, saya ada perasan Ustaz punya artikel tentang La Qudah, ada kan?
Ya, ada. Itu Ustaz pernah hantar dekat Jurnal Kemanusiaan USM ke? Pernah. Pernah. Jadi saya nak cerita sikit lah apa ni. Sebab jurnal bila nak review tu kadang-kadang dia orang padam nama kan. Dia Ya, buat ya, ya. double blind review lah. So adalah seorang pensyarah ni dapat artikel tu. Lah kudah. Lepas tu dia dia kata lah, macam tak ada benda baru ni kan. Macam biasa. Lepas tu dia tanyalah saya saja nak minta second opinion kan. Dia cakap macam ni, lepas tu saya pun okey lah. Dua hari macam tu baru saya reply balik. Macam tak apa-apa. Tapi itu sudah diterima oleh ahli hikmah lah. Ahli hikmah Ha. ahli hikmah UKM terima. Tu. Tapi itulah dia last kadang-kadang dia bergantung pada reviewer lah kan. Sangat. Itu anak kata rezeki je kadang-kadang benda tu. Betul. Tapi kalau awal-awal ada nama ustaz tu mungkinlah saya kata ada benda baru ni. Sebab tu nak bagi nampak itu bagusnya akademik ni bila dia buat blind review tu, at least kita boleh bagi pandangan tanpa dipengaruhi dengan hubungan dan seumpamanya kan. By the way, idea la qudah tu sebenarnya kalau diperhatikan dalam teori dakwah, majoriti semua yang guna surah An-Nahl ayat 125 tu hanya berhenti setakat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semua boleh kata semua. Bacalah mana-mana pun 3 tu je mereka berhenti. Tapi sebenarnya ayat tu ada 2 bahagian, iaitu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang dapat hidayah. Jadi daripada bahagian kedua itulah anda rumuskan salah satu metod dan anda masukkan dalam tesis sana. Dia nak kata benda baru betul tu tak ada. Tapi sebagai nak kata sepatutnya teori ni 4 ciri bukan 3. Itu macam baru sikit lah. Sebab orang lain tak buat. Ulama-ulama besar pun tak buat. Tapi anda justifikasikan dengan menyandarkan ia kepada pandangan tafsir fi zilal Quran Syed Qutub. Syed Qutub bila ulas tu, dia ulas sebagai satu ayat yang lengkap. Ibn Katsir, Hamka, semua ulas bahagian pertama saja. Jadi dari perspektif anda tu benda barulah. Lagipun dalam dakwah ni memanglah yang perlu ditekankan adalah selain daripada kita berhikmah, mau'iz, berjidal dengan baik apa semua tu, salah satunya adalah tidak boleh menghukum dan erti kata engkau kafir ke engkau sesat ke apa semua. Itu pun satu metod juga. Cuma bila orang dakwah lain baca itu bukan metod, itu prinsip. Apa nak beza prinsip dengan metod? Jadi sebab saya yang tulis itu saya punya pasal lah. Yalah. Tapi anda pun dah sandar kepada Syed Qutub lah daripada tafsir fi zilal Quran tu. Begitulah ceritanya. Tapi itulah dalam dunia akademik tu yang bagusnya itulah dia ada cara untuk hilangkan bias tu. Antaranya dia pandang nama tu lah. Betul. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni lebih kepada umum lah. Bagaimanakah Ustaz membahagikan masa antara diri, keluarga, cari nafkah dan study? Okey, masa anda sambung PhD tu, anda dah kerja dengan UIA lah. Jadi bila kerja UIA, cuma masa tu PKP PKP tu banyak masa rumah, itu rezeki lah juga Di samping apa ayatnya tu? La takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum tu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kan? Jadi tapi janganlah pula nanti ada yang nak sambung master PhD berdoa supaya PKP balik. Tapi mesti sungguh masa tu duduk rumah, banyak meeting pun online apa semua. Memang malam pun tidur lepas subuh kan, overnight kita boleh fokus apa semua tu gini. Tu rezekilah. Jadi untuk tu. Tapi sekarang ni di fasa untuk disebabkan anda masih freelance lah sekarang ya. Anda masih freelance dan anda, tapi itulah backup daripada isteri sangat penting lah. Anda cerita balik, anda tak tahu kalau zaujah anda ni bukan zaujah anda lah, maksudnya bukan dia yang berada dengan anda ya. Sebab anda perjalanannya daripada awal itu anda berhenti kerja, anda tukar kerja,
Anak sambung belajar, berhenti, belajar, berhenti, belajar, berhenti. Kalau orang lain kata ni tak ada masa depan lah ni. Tapi sentiasa Ana yakinkan dia, setiap apa yang Ana buat itu adalah ke arah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan dia tahu Ana nak sambung belajar sampai PhD ini sebelum kami kahwin lagi. Masa tu Ana tengah buat degree, kenal dia baru nak kahwin. Bagusnya Zaujah Ana ni, dia cerewet lah, teliti ya. Jadi antara benda yang dia minta dengan Ana masa tu, boleh tak tulis macam proposal, bukan proposal, dia nak satu macam kita cerita lah apa benda gitu gini. So Ana pun ambil satu hari tu Ana tulis. Benda ni biasa dalam bengkel penulisan Ana ceritalah. Jadi Ana ambil satu masa tu, Ana pun tulis. Tulis dapat 50 muka surat. Ana ceritalah apa yang Ana bayangkan, apa semua begitu begini, rancangannya begitu begini, minat nak jadi penulis lah apa begitu begini. So dia bacalah, dia print, dia baca benda tu. Nah, dan bila dia baca tu dia rasa yakin Ana boleh buat lah benda tu. So daripada apa yang dia minta itulah Ana terdorong, termotivasi. Ana rasa Ana kena jadi penulis. Bila Ana menulis, Ana rasa bagus juga, pandai juga aku menulis. Awal dulu masa sekolah Ana duk menulis dah, duk menang pertandingan esei apa semua lah kan. Tapi untuk nak menulis satu, jadi penulis yang ada buku tu, bermula daripada dia duk suruh lah. Jadi Ana kata satu, jadi itu satu. Yang kedua, Ana yakinkan dia untuk kahwin dengan Ana. Dua situ. Satunya, kemudian Ana daripada situlah Ana tak berhenti untuk menulis. Cari ruang menulis. Dan Ana ambil masa 10 tahun untuk bereksperimen sampai Ana tinggal job kerajaan dan masuk jadi editor di PTS, sebab Ana nak betul-betul faham dan faham dan nak betul-betul jadi penulis lah. Nah, jadi editor. Jadi tapi mula-mula tu kita try macam-macam lah, tulis novel lah, tulis tu, tulis ni, sehinggalah bila Ana sama master tu baru lepas ni aku kena fokus dalam bidang pemikiran beragama. Dia bukan agama saja, hukum hakam, tapi menjelaskan fenomena pemikiran beragama tu sendiri. So banyak data yang menarik yang boleh kita cerak dan seumpamanya. Jadi kalau kata nak bagaimana bahagi masa apa semua ni, subjektif ya akhi. Tak boleh nak kata. Dia kata kadang-kadang anak masuk bilik, anak kunci bilik, itulah. Tapi anak dah 5 ni macam-macam lah juga kan. Anak keluar gitu duduk. Untuk sekarang ni, semenjak tahun lepas bulan 10 anak berhenti UIA. Sebab anak berhenti tu sebab apa? Sebab masa tu dah terlepas satu semester anak nak hantar dalam 2 tahun. Duit dah habis masa tu dalam KWSP. Jadi nak dapat tidak, anak kena hantar segera tesis. Tapi anak masa tu di bab terakhir, bab analisis. Bab analisis paling kritikal. Sebab kena baca detail teks. Kita kena nukil satu-satu dan kena bahaskan pula kan. Jadi duk fikir macam tu, ni kritikal macam mana ni ya. Dan masa tu dah mula kerja balik, dah mula kena masuk pejabat. Ana tak buka laptop daripada bulan 4 sampai bulan 10. Ana kata sudah dah lah. Kalau terus macam ni draw up pula aku ni. Yeah. Jadi Ana pun terus terang dengan Zaujah. Ana kata kat dia macam mana ni gini. Memang tak boleh lah. Memang balik kerja masa tu, memang terduduk lah layan anak apa semua. Anak pergi kuliah sikit. Bawa anak jalan sikit, pergi taman apa semua. Memang malam tidur tu memang tak buka laptop lah. Esok kerja balik. Bagi apa semua. Kerja memang sibuk lah, macam-macam projek kan. Jadi anak terus terang dengan dia, kalau terus ini, anak khawatir pengajian ni tak tamat. Jadi anak perlukan permohonan dia yang seterusnya lah. Jadi bila anak yakin. Permohonan apa tu? Permohonan berhenti kerja ke apa? Untuk berhenti kerja, maksud nak yakinkan Zaujah anak bahawa berhenti kerja adalah the best way untuk anak siapkan tesis dengan cepat. So, kiranya bila bulan 10 anak berhenti, setiap hari anak dia hantar dia kerja PPUM, dia kerja dia staff nurse, dia sister di kecemasan Anak hantar dia di PPUM, anak akan pergi duduk di library Akademi Gurindam Melayu setiap hari. Dia kerja, kalau dia kerja anak hantar dia petang, anak akan duduk sampai malam. Hatta kalau dia ada kerja malam, dia dah sister ni, dia jarang kerja malam. Tapi kalau ada dalam sebulan sekali dia kena kerja malam, anak pergi hantar dia, anak akan pergi overnight
di library UM, tempat yang memang student duduk. Itulah. Oh. So bila Ustaz cakap tentang berhenti kerja ni, soalan seterusnya bunyi macam ni lah. Adakah berkeluarga ketika study mengganggu ekonomi? Ya, sangat. Dan Ana boleh buat begini sebab zaujah Ana bekerja dan dia sanggup berkorban. Dan Ana pun adalah sources lain, ada royalty buku sikit, apa semua itu gini. Tapi tidaklah mewah ke apa semua, tidak. Ialah anak dah 5, bayangkan. Anak dah 5 kan. Dia bukan main-main lah benda tu. Tapi alhamdulillah zaujah Ana setakat ni boleh bertahan lagi lah. Walaupun adalah masa-masa dia meletup tu kan, itu biasalah. Kita gelak je lah. Kita cuba yakinkan dan dia pun faham bahawa benda ni lah. Dan Ana bukan tak dapat kerja, Ana dapat offer beberapa tempat dah, daripada JB, daripada Perlis dan seumpamanya. Tapi akhirnya dia tak sanggup PJJ lah. Sebab apa? Sebab anak dah 5 orang. Tak kalau nak PJJ tinggal dia urus anak 5 orang tu. Walaupun dalam masa yang sama, dia naklah anak kembali ada pendapatan yang tetap untuk menanggung seluruh keluarga tu. Jadi setakat ni pendapatan walaupun tak tetap tapi ada, alhamdulillah. Tidaklah sampai tahap nak minum pagi pun minta duit dengan dia, tak sampai dah tahap tu ya. Cumanya banyak jugalah dia yang bantu setakat ni. Begitulah. Semoga Allah Ta'ala balaslah jasa baik dia dan Ana dikurniakan rezeki yang lebih baik lepas ni, dapat mengajar mana-mana dan akhirnya Ana dapat counter balik lah untuk keluarga ni. Memang ekonomi sangat penting ya. Dia itu Ana tak cerita lagi bahawa ada orang bantu ya, buat kutipan tanpa Ana minta dan seumpamanya untuk yuran apa semua tu. Ada pihak-pihak yang Ana duk mengajar muslimat sampai 10K ya, mereka buat kutipan 2 kali 5K dan kali 4K lebih dan kali kedua sampai 5K. Terkejut Ana. Sujud syukur guling-guling. Bagus ya. Tapi Ana buktikanlah pada mereka, saya akan tamatkan dalam masa 2 tahun. Terima kasih banyak ini ni. Mereka kata tak apa Ustaz, teruskan, tamatkan belajar je. Kami gembira dah masa tu. So Ana akan report lah hari ni, dah hantar proposal hari ni, dah hantar thesis. Dia orang macam jadi sponsor Ana lah, separuh lah sponsor. Alhamdulillah. Rezeki ya. Rezeki. Betul. Okey, soalan seterusnya. Okey. Orang awam membuat kajian dalam bidang yang bukan kemahiran mereka, contoh sejarah dan adab Melayu. Adakah kajian mereka boleh diterima setelah mengikut standard piawaian tulisan ilmiah? Baik, gini ya, untuk jadi penulis, boleh kata semua orang boleh menulis sekarang dengan media massa apa semua ni, kita nukil-nukil. Tapi untuk jadi penulis pakar bidang tu memang tak mampulah untuk dibuat dengan cara ni, melainkan kena lalu dalam proses disiplin itu sendiri. Ramai orang boleh menulis bidang apa-apa. Mutakhir ni ramai orang minat sejarah, tiba-tiba dia nukil 2-3 buah buku sejarah dan dianggap karya dia itu karya sejarah. Tak begitu ya, tak semudah itu. Dan itulah yang akhirnya melahirkan pelbagai isu yang pelik-pelik mutakhir ini. Sebab begitulah, disebabkan dia rasa dia boleh akses kepada beberapa sumber yang pada dia autentik, maka dia itu tak begitu. Dalam penulisan yang benar-benar bidang itu dia tak begitu. Dia sangat memerlukan masa yang panjang, penguasaan terhadap sumber, teknik-teknik kritikan ataupun dia panggil teori-teori kritikan terhadap sumber dan pelbagai lagi isu yang muncul ya. Tapi untuk sekadar menjadi seorang penulis yang memindahkan maklumat, itu boleh, tak ada masalah. Macam kita bukan bidang agama, tapi kita nak tulis artikel tazkirah. Okeylah, tapi dengan tahu limitasi. Sekadar kita nukilkan, tazkirah hari ni. Tapi sampai kita nak takhrij riwayat, nak bincang tentang khilaf ulama dalam menentukan istinbat ni lagu mana, janganlah sampai tahap tu. Tak perlulah itu. Itu cari pasal namanya. Tapi sekadar nasihat, ambil hadis-hadis umum yang memang secara zahir hadis pun dapat difahami dah. Itu cukup memadai lah. Tapi kena ada ilmu jugalah, tak boleh kosong. Contohnya, bila nak nukil ayat Quran, at least kita ada tafsir yang kita rujuk. Ada setengah orang, bila dia nukil Quran, dia nukil terjemahan stone cold gitu je. Itu memang tak betul lah.
kaedahnya. Dia mesti bila kita rujuk Quran, at least Ibn Kathir sebagai contoh. Paling tidak untuk menerangkan beberapa mufradat, kalimah dan konteks ayat tersebut. Ataupun paling common pun kita tak boleh bahasa Arab tapi kita minat menulis juga, tafsir Al-Azhar lah kita kata. Paling tidak lah. Berdasarkan ayat ni, Hamka telah memberi ulasan sentiasa. Itu menunjukkan kita telah usaha untuk mengilmiahkan tulisan kita tu. Begitu. Jadi tak ada masalah siapa-siapa pun nak menulis ni. Cuma tahu limitasi diri dan janganlah cuba menulis di luar daripada kemampuan kita lah, kerana ia akan backfire pada kita. Wallahualam. So lebih mudah kalau nak dipermudahkan, senang kata bila kita nak nak huraikan sesuatu tu, seeloknya kita nukil pendapat sarjana dalam bidang tu lah kan. Betul. Okey, soalan terakhir, ini mungkin berdasarkan pendapat Ustaz lah. Kalau orang awam nak mulakan penulisan ilmiah, masuk penulisan ilmiah ni yang macam buat artikel jurnal apa semua ni lah. Apa saranan Ustaz untuk macam mana nak mula? Penulisan ilmiah ni masih umum. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh sahabat kita ni penulisan akademik sebenarnya. Kena bezakan antara penulisan ilmiah dan penulisan akademik. Apa yang bezanya? Penulisan ilmiah ni tulis novel pun boleh jadi ilmiah sebenarnya. Tulis esei, tulis novel, tulis cerpen, boleh jadi ilmiah. Jika kontennya itu diambil daripada sumber yang autentik, dibahaskan dengan betul. Walaupun bentuknya bentuk kreatif, bentuk fiction dan seumpamanya. Tetapi bila sebut akademik, dia mesti ikut format. Kena ada ini, kena ada ini, kena ada ini, kena ada ini. Dan bahasanya tak boleh lewah begini-begini. Itu akademik. Akademik ni dia sangat pentingkan dia punya dia punya format. Anda pun duk pening kepala, duk bagi KTC ni, format ni sebenarnya. Huruf besar, huruf kecil, nak selarah tu, selarah ni. Kan? Tapi itu penting dalam akademik, mereka punya actionnya di situ. Mereka punya alter egonya di situ. Tapi bila sebut penulisan ilmiah, antum semua sebagai penulis dalam bidang dakwah ke, penulis dalam sastra ke, penulis esei ke, tetapi bila kita tahu cara berinteraksi dengan sumber, menukilkan sumber yang autentik dan menghuraikan dalam bentuk kaedah yang betul, at least itu dah kira tulisan kita ilmiah. Tapi yang saudara kita maksudkan ini adalah tulisan akademik lah. Bila tulisan akademik, format sangat penting. Dan format itu mestilah kita berada dalam yang kita nak tulis tu apa. Kalau thesis ada format dia. Kalau jurnal ada format dia. Dan itulah yang benda tu boleh belajar dan boleh tiru dan boleh inilah dan seumpamanya. Tapi untuk orang awam nak bawa bahan akademik, dia begini kalau perasan di barat. Benda ni lama dah nak bercakap. Di barat, bila seorang itu dapat PhD, mereka akan lebih prolific menulis. Seolah-olahnya PhD mereka itu satu bentuk lesen lah, macam orang dapat lesen kereta, lepas tu semakin aktif lah dia mengarang dan seumpamanya, melahirkan idea-idea, teori-teori dan seumpamanya. Tapi itu tak berlaku, budaya tu tak berapa berlaku di Malaysia. Dah ada PhD, itulah buku pertama dan terakhir dia, thesis PhD dia tu. Dia orang buat penulisan juga tapi kat Facebook lah. Jadi sebenarnya kalau tengok di barat golongan pensyarah apa semua ni, mereka guna kajian-kajian akademik mereka itu, data-data yang mereka buat kaji akademik itu, tapi mereka persembahkan dalam bentuk penulisan untuk orang awam, tapi tetap ilmiah. Contohnya Profesor Dr. Jonathan A.C. Brown. Masa dia dalam proses sama master PhD, buku dia ni memang akademik betul lah, Canonization of Sahih Bukhari apa semua tu. Memang akademik, kita baca pun Allah macam lah. Tapi bila dia dah mula establish sebagai seorang profesor apa semua ni, dia mula tulis buku dengan meraihkan persembahan untuk orang awam yang bukan pakar bidang. Jadi dia menceritakan data-data akademik dia itu. Yang ini kalau anda buat bangkit penulisan, anda kata penulisan akademik ni penulisan yang berbentuk menyatakan fakta. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau penulisan untuk orang awam, menceritakan fakta. Fakta yang sama, tapi diceritakan. Oh, semalam saya pergi kedai lah. Tengok-tengok harga tu boleh.
oh ini rupa-rupanya menteri semalam ada isytiharkan gini-gini. Itu dah kira akademik. Dia kira macam kita menceritakan hal-hal akademik lah. Hal-hal yang fakta-fakta yang dah ada. So bentuk saja yang berbeza tapi essence dia punya konten kandungan masih lagi sama. Pada saya mudahnya begitulah. So bagi mereka yang nak menulis untuk orang untuk awam tapi kualiti konten tu akademik, mudah saja sumber yang digunakan itu sumber yang autentik dan akademik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Sebelum kita buka kat soalan yang kat chat box dengan siapa yang nak buka mic ni, saya nak tambah sedikit lah berkenaan soalan terakhir ni. Siapa-siapa yang nak mulakan penulisan akademik yang ada format macam tesis, buat artikel jurnal tu, bolehlah join Akademi Riadah Sakti punya kelas. Kelas kami sehari 2 hari je. Dan kami mungkin ada yang tertanya ARS ni apa benda kan? ARS ni dia lebih kepada islah dan tajdid terhadap benda-benda seni bela diri lah, persilatan, rekreasi dan seumpamanya. Tapi kami ada ajarlah juga kelas agama dan juga kelas research methodology, iaitu kelas penulisan akademik. Research methodology tu penulisan akademik. Jadi macam Ustaz Zairuddin dia islah tajdid dalam pengajian Melayu. Kalau kami ada kaitan dengan Melayu juga tapi dalam sudut persilatan dan rekreasi lah. Sebab dalam dunia persilatan ni banyak jugalah benda-benda yang khurafat. Dan malam ni antara yang ramai lah. Tapi menurut pengalaman kami yang paling ramai masa kami buat Silat. Pembentangan tentang ajaran khurafat Ustaz Nafi, pengasas silat cekak. Itu banyak sikit je banding malam ni. Malam ni pun banyak juga, cuma yang hari tu banyak sikit je. Okey. So kita tengok dekat chatbot. Yang silat tu ramai datang sebab nak tu je, nak hentam ke. Okey, daripada saudara, bila saya kata saudara ni merujuk pada lelaki dan perempuan jugalah. Sebab saya tak tahu jantina. Theophiros Efizi. Assalamualaikum Ustaz, berdasarkan pandangan Ustaz sejauh mana cara penyelesaian Universiti Malaya terhadap tesis? Adakah wujud perbezaan dengan universiti lain? Ada yang kata UM ni paling ketat lah. Betul ke? Pengalaman saya boleh kata betul ya, sebab UM ni dia nak kekalkan standard ranking dia nombor 1 tu, dan menyebabkan contoh ya, kalau anda di UKM pemeriksa tesis ni pemeriksa luar seorang, pemeriksa dalam seorang, 2 orang sahaja. Tapi di UM rasanya minimum 3 orang. Dia wajib pemeriksa luar yang berstatus profesor. Maksudnya requirement dia tu banyak, dan proses daripada defense proposal, candidature defense, pembentangan dia lebih banyak berbanding dengan UKM. UKM ada beberapa pembentangan tapi tak adalah macam UM ni ada macam-macam lah ni dah seumpamanya. Tetapi UM belum lagi wajibkan adanya Scopus. Dia hanya perlu 2 MySite sahaja. Tapi UKM wajib ada 1 Scopus untuk PhD dan master. Itu cerita. Kat PhD kat UM 2 MySite je. Ya. 2 MySite ataupun 1 Scopus atau tapi di UKM wajib 1 Scopus dan 1 MySite atau bab dalam buku. Kalau USM lebih kurang macam UM lah, dia sama ada 1 Scopus atau kalau tak dapat 1 Scopus 2 MySite lah. Ya. Tapi USM dia longgar sikit, sama ada MySite atau MyJournal. Okey. Kalau untuk MySite dengan MyJournal ni, insya-Allah kalau nak 3-5 pun okey lagi berbanding dengan 1 Scopus tu, berderita betul. Betul. Okey, soalan seterusnya Tuan Zaili, Saudara Zaili. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan kajian Ustaz pasal alam Melayu ni, benarkah seluruh bangsa Melayu semenanjung tanah Melayu beragama Hindu-Buddha? Saya lihat seolah-olah ada gerakan cuba mengatakan masyarakat Melayu beragama Hanif, agama Nabi Ibrahim lah kononnya. Betul ke? Ada apa pendapat Ustaz? Baik, sejarawan mereka buat timeline. Ni rantau ini sebelum ada sebarang falsafah agama apa semua ni,
animisma, dinamisma. Ni cerita 1000 tahun lah kita kata ya. Satu. Yang kedua, agama yang paling awal adalah Hindu dan kemudian Buddha ataupun sebaliknya. Jadi sebutlah rantau ini dikuasai. Penanda arasnya adalah empire lah, Majapahit, empire apa nama Sriwijaya dan seumpamanya. Perinciannya ada, sahabat saya kaji pasal aliran mazhab apa Buddha yang datang kat dalam Melayu. Ada perincian dia, luar biasa. Tapi benda tu perlu mahir baca Sanskrit dan seumpamanya untuk baca prasasti, untuk baca rekod-rekod lama ya. Dan di USM ada Dr. Nasha Rosadi Kau. Itu satu-satunya orang yang boleh baca Sanskrit dan dia sedang melatih dia punya bakal buat PhD bawah dia, Fadrul nama tu. Memang kita pun apa yang kita buat ni untuk kaji pasal Buddha dalam Melayu, apa faedahnya kita pun padahal nak kaji dalam Melayu ni, tapi dia pergi jauh lagi. Dahsyat. Jadi nak jawab soalan tadinya, menurut Dr. Nasha, walaupun kita ada candi Borobudur apa semua jelas lah, apa nama, ada candi Borobudur, ada penama prasasti, ada empire paling tidak Majapahit dengan langkah suka Majapahit, dan kemudian ada Sriwijaya yang menunjukkan elemen Hindu Buddha yang begitu kuat. Tapi untuk nak kata agama Hindu Buddha adalah agama seluruh masyarakat sebagaimana yang orang Melayu masuk beragama dengan agama Islam, itu tidak tepat. Kerana sifat agama Hindu dan Buddha ini dia eksklusif. Dia agama keraton. Dia agama tempat-tempat di pusat-pusat tertentu. Adapun masyarakat secara umum yang berada di pedalaman masih lagi dengan kepercayaan tradisional mereka, dan yang orang-orang yang bawah ni masih lagi dengan kepercayaan tersendiri, sembahyang apa nama, ada Sang Hyang Tunggal dan seumpamanya. Jadi untuk nak kata rantau ini seluruhnya Hindu dan Buddha tak tepat, melainkan pengaruh empire tu pun sebenarnya kerana raja ataupun keraton-keraton bangsawan-bangsawan itu beragama Hindu dan Buddha, sebab antaranya kata di Kuala Muda itu dia punya macam candi tu banyak berada di tempat-tempat khusus ya, tempat eksklusif, tempat VVIP sahaja. Itu secara umumnya. Adapun untuk mengatakan agama Hanif dan seumpamanya itu nak kaitkan ada Nabi datang ke alam Melayu apa semua, itu masih bersifat andaian dan tidak ada bukti yang sarih lah. Sejarah memang kena deal. Ibn Khaldun kata untuk nak jadikan sejarah itu satu fakta itu sebagai sejarah, kena ada bukti yang jelas lah, hitam putih. Kalau selagi mana tak ada, itu dikira masih lagi spekulatif ataupun masih lagi sebagai pandangan sahaja. Wallahu a'lam. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada saudara Nur Mahani Hassan. Assalamualaikum Ustaz, boleh sharekan beberapa tips bagi orang awam untuk memulakan pengajian akademi di Malaysia? Mungkin maksud dia universiti lah kot. Atau cara nak apply dan macam mana nak start? Yang mana ni? Afan ya? Afan Oman ya? Tak, bukan. Nur Mahani Hassan. Dia tanya, mungkin maksud dia macam mana nak apply universiti lah tu. Universiti. Nak buat macam mana? Mungkin maksud dia postgraduate kot. Itulah nak tahu, itu di peringkat degree ke di peringkat postgraduate tu? Okey. Tak, maaf gangguan tadi. Ni ada postgraduate. Okey, tak apalah, mungkin tunggu dulu soalan ni. Soalan yang kedua daripada Nur Mahani Hassan juga. Adakah kajian alam Melayu ini mempunyai kaitan dengan pengajian qiraat? Ada kaji pasal qiraat juga pengajian Melayu ni? Qiraat ni sebenarnya dalam tafsir yang terawal dalam bahasa Melayu ya, iaitu adaptasi daripada tafsir Baydawi, Jalalain tu, iaitu Tarjuman Mustafid. Sebenarnya dalam tafsir itu sendiri ada bahagian yang qiraat dia tu. Itu boleh nanti baca tesis guru saya lah, Dr. Wan Nasruddin. Memang dia pun memang bidang tafsir dan qiraat juga, dia banyak selia juga. Jadi ada perincian tentang ilmu qiraat di samping ilmu tafsir itu sendiri. Nah, jadi adakah kajian alam Melayu itu mempunyai kaitan dengan pengajian ilmu qiraat? Tafsir itu bila mana Syekh Abdul Rauf Fansuri Singkil menyusun tafsir pertama dalam bahasa Melayu tu, dia rangkumkan sekali bahagian ilmu qiraat tersebut. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya saudara Afan.
Assalamualaikum Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk pelajar ijazah sarjana muda bachelor degree yang baru habis pengajian lepas tu nak sambung master? Seperti apa benda yang persediaan ilmiah yang perlu ada agar tidak berlaku kejutan atau putus semangat ketika sambung pengajian tu untuk master yang research mode lah. Ini khusus untuk research mode. Khusus mode. Baik. Nak cerita yang betul ke nak cerita yang angan-angan? Mestilah faktual kan. Realitinya, anda boleh katalah realitinya untuk postgraduate, master PhD, daripada katalah calonnya 200 orang lah kata. Ini pernah disebut dalam kelas-kelas kami ya. Sebahagian yang muda ni lah yang habis degree terus sambung master. Maksudnya kebarangkalian untuk tamat pada masa yang ditetapkan itu ringkasnya begini, daripada ramai-ramai yang jadi calon master PhD, biasanya yang tamat itu adalah orang yang dah berkahwin, anak ramai. Maksudnya mereka yang ada tekanan hidup dan perlu cepat siap. yang macam bujang muda ni bukanlah kata tak siap, tapi mereka macam tak ada, melainkan mereka research grant ke apa semua begini. Jadi nak kena ada faktor pendesak tu juga ya. Saudara Afan, kena ada faktor pendesak tu juga. So pada Ana lah ya, kalaulah sambung master ni bukan datang daripada diri enta sendiri kerana orang suruh ke apa semua betul gini, kena ambil masa untuk betul-betul bersedia ya. Jadi alangkah baiknya jika ada peluang untuk bekerja dulu, kerja dulu, di samping sentiasalah duduk tengok peluang untuk sambung belajar tersebut. Sebab nanti anda ingat nak buat juga satu kajian untuk collect data tentang mereka yang postgraduate, daripada orang yang kahwin dengan orang yang bujang, mana yang lebih ramai lulus dan juga ni. Kebanyakannya yang boleh bertahan kerana terpaksa adalah golongan yang dah berkahwin dan ada anak urusan umpamanya. Tapi yang bujang tak salah. Kalau ada faktor pendesak yang bagus itu. Jadi persediaannya adalah kalau betul-betul, dan hari ini juga kena ingat, sambung master PhD tidak menjamin kerjaya dalam akademik. Bersepah orang ada PhD menganggur mutakhir ini ya. Itu dalam grup DSG ya, Doctorate Support Group tu, mereka yang dalam bidang mechanical engineering berapa ramai yang dah grad 3, 4, 5 tahun dulu tak ada kerja. Nak masuk industri overqualified. Nak masuk akademik tak ada kosong. Nak kerja sendiri tak ada pengalaman bisnes apa semua. Nak tulis buku, nak ceramah jadi tu. Jadi sama master PhD hari ni kalau semata-mata ingat dalam kepala nak jadi ahli akademik, nak jadi apa nama pensyarah apa semua, khawatir nanti kita sangat kecewa lah. So, why not? Dalam rangka nak sambung master tadi, kita dah mula troka dah benda-benda kita minat bisnes ke, kita memang nak cari kerja ke, maksudnya seiring. Tetapi, jikalah sambung master tu kerana ada slide ke apa semua, itu rezeki lah. Itu janganlah dinafikan pula. Itu yang diidam-idamkan oleh kami dulu kan. Belajar PhD dapat allowance 3,600 bulan. Wow, itu heaven. Itulah lebih kurang ya. Jadi memang kena betul-betul faham segala apa realiti yang sedang berlaku ini. Barulah kita ada kejelasan untuk kita sama master ni nak capai apa. Kalau tak nanti khawatir kecewa ya. Okey, baik. Soalan seterusnya daripada saudara Zuhaili, untuk tamadun Sungai Batu, adakah agama mereka bukan Hindu Buddha? Adakah kajian lebih lanjut berkaitan dengan tamadun Sungai Batu? Yang saya baik, tahu ini saya tak layak jawab kerana kena tanya para arkeologis dan USM paling ramai arkeologi untuk kaji tentang Sungai Batu ni. Antaranya Dr. Nashan Rozekau tu ada data-datanya. Tapi begitulah, mereka masih lagi mencerap, masih lagi membuat penemuan-penemuan baru ya. Itu cara para arkeologis dan sejarawan. Dia mesti berinteraksi dengan sumber prima dan bukti yang jelas. Ya. Bukannya pergi ke India, nampak di
dinding ada macam orang naik kuda pakai tanjak, inilah gambar hantu. Bukan begitu caranya tuan-tuan. Ia tak semudah tu lah. Ni kan ada dakwaan mutakhir ini di India pun dah cerita pasal hantu apa semua tu, dia tak mudah tu. Tak mudah tu. Jadi untuk jawab soalan tadi saya tak boleh jawab. Tu. Luar pada bidang. Saudara Syamil, Assalamualaikum Ustaz. Ada tak cara nak dapatkan scholarship untuk menyambung master dan PhD? Baik, Waalaikumsalam. Antara scholarship yang sangat didambakan oleh semua orang yang nak sambung master PhD ni adalah khususnya PhD, SLAP-SLAI lah. SLAP-SLAI ni skim latihan akademik Bumiputra. Dan ia seiring dengan jaminan untuk dapat jawatan pensyarah di dalam tempat yang kita ambil, yang bagi kita tu. Tu saya sebut tadi, sambung PhD, sambil dapat allowance 3,600 dah sama mahal dengan orang kerja kerajaan pegawai lebih mahal lagi bahkan. Tapi masih belajar. Tu memang tengok wayang hari-hari lah. dah lah tengok wayang tu guna student card tu dapat half price kan. Tapi kalau nak dapat yang tu memang pertama degree kita memang kena cemerlang 3.0 ke atas, itu syarat minimum. Memang kena pastikan CGPA 3.0 ke atas, dekan 3.5 lagi bagus ke atas 3.8. Dan di sana ada mereka yang 3.75, 3.8 ke atas, terus di offer untuk direct PhD. Skim cepat tu, itu yang kedua. Dan untuk dapat benda tu memang antara bendanya memang kita kena baik dengan para pensyarah kita. Tunjukkan kita minat, dan mereka ni biasanya bila jabatan dan bidang kita pensyarah tu, mereka dah ada pensyarah-pensyarah lama yang nak pencen. Dalam 2-3 tahun lagi mereka akan cari pengganti lah, bakal pengganti yang mereka akan offer untuk sama master PhD ni. So tak ada cara lain melainkan kena tunjuk sungguh-sungguh kita ni minat bidang akademik, kita mampu buat kerja, bahkan memang kena baik dengan para pensyarah dan dapat maksudnya menang hati mereka supaya ada peluang apa-apa, kita lah orang pertama yang mereka nampak. Benda tu banyak orang dapat peluang tu kerana antaranya benda-benda gitulah. Sahabat saya ni buat master sekali dengan saya, ketika SLAP-SLAI keluar, jabatan sejarah APM cari calon dan tak ada orang. Jabatan bahasa dah ada orang, jabatan ni dah ada orang, jabatan sejarah masa tu tak ada orang. Saya apply tapi tak layak sebab dia result kita tak cantik lah. Apa semua ni, dah bidang pula beza-beza, degree lain, master lain, PhD lain, itu akan banyak masalah nanti. Tapi sahabat saya ni seorang memang dia bidang itu. Jadi saya pun call dia, ketua jabatan masa tu minta nombor telefon dia, saya bagi. Dan Alhamdulillah dia sekarang dalam proses untuk siapkan. Kerana ada beberapa pensyarah nak pencen dah, maka dia dan dilihat sebagai pelapis lah yang akan jadi pensyarah di APM ataupun Akademi Pengajian Melayu tu. Gitu cara dia. Itu skim apa Ustaz? Yang ada. Skim apa nama dia? Apa dia? Skim nama skim tu apa? SLAP-SLAI. SLAP. Dia under universiti lah. Dia under masing-masing. Dia daripada KPT kepada universiti. Dan benda tu sentiasa ada sebenarnya. Bila mana ada pensyarah nak bakal pencen apa semua, skim tu ada. Tapi dia bukan sentiasa buka. Tapi bila dia buka tu memang dia cari orang. Begitu. Kan sebab kalau kata dia macam geran lah. Bila mana benda tu tak ada orang isi, benda tu akan berlalu, akan diambil oleh orang lain. So bila mana satu-satu jabatan tu dapat benda tu, mereka akan usul untuk penuhkan orang. Sebab tu mereka sangat marah bila kita dah terima, tiba-tiba kita kata, alamak saya tak nak teruskan lah. Mereka marah lah sebab nak boleh dapat benda tu susah. Tu memang ni lah. Tapi dia punya syarat pun dahsyat lah. Kena siap lah masa 3 tahun. Kalau tak siap kena bayar balik 500,000 sebagai contoh, 100,000. Siap tu kena dalam masa 3 tahun. Kalau tak kena denda balik ataupun kena sambung bayar sendiri. Kemudiannya apa lagi? Macam-macam lah. Kena dapat bila dah nanti kerja dalam masa 3 tahun kena dapat tetap. Terus mesti dapat kedudukan Prof. Madya sebagai contoh. Macam-macam lah syarat dia tu. Tu kena fair lah. Puas besar.
Atau mungkin saya boleh tambah kalau nak dapat macam scholarship, tapi dia bukan scholarship lah. Dia macam allowance, so boleh dapatkan geran penyelidikan. Geran penyelidikan ni dia macam projek penyelidikan lah maksud dia. So benda tu kena tengok lah. Kadang-kadang pensyarah tu dia post dekat FB dia, kita kena pandai-pandai carilah. Kalau macam saya memang under research grant, so kena habiskan dalam masa 3 tahun lah. Cuma saya masuk lambat sikit, kena habiskan dalam masa 2 tahun setengah. Dan allowance yang kita dapat tu kita save lah sebahagiannya untuk bayar yuran universiti. Itulah antara salah satu contoh untuk dapat macam scholarship lah. Setiap pensyarah ada geran penyelidikan dan mereka boleh lantik GRA apa semua untuk nanti master PhD. Tapi bergantung pada saiz dan jumlah mereka punya geran itu. Tetapi yang itu kalau kita grade dah bagus, dapat guna data yang sama apa semua bagus, cuma ia tidak menjamin pekerjaan lagi. Cumanya bila kita dah hari-hari duduk dengan pensyarah kita apa semua tu, di jabatan apa semua, biasanya kalau ada peluang untuk nak cari pelapis pensyarah apa semua, mereka tak cari orang lain lah, mereka tengok kita je lah, begitu. Tapi tetap satu benda yang kita tak boleh nak pastilah confirm dapat atau tak boleh. Wallah. Cuma saya nak tambah sikit lah. Untuk dapat scholarship tu mesti ada persaingan kan. Jadi antara untuk nampakkan kita ni nampak lebih layak, so masa kita nak apply master ataupun PhD, terutama sekali master lah. So sebelum nak apply master tu, kalau dapat terbit satu artikel jurnal walaupun my site pun dah kira okey dah. So mungkin lebih melayakkan lagi. Sebab tu yang kami program ARS ada buat ajar kelas ni untuk terapkan ajar orang awam lah, terutamanya pelajar. Okey, tadi berbalik soalan Nur Mahani Hassan, kau boleh dah tak ada soalan dah ya, sebab kau boleh dah 11.30 dah ni. Tadi Nur Mahani Hassan kata postgraduate, maksudnya macam manalah tips nak masuk ke universiti, terutamanya untuk master PhD lah. Jawapan singkatnya, mana-mana universiti sekarang sangat nak perlukan pelajar postgraduate sebab masing-masing nak dapatkan pelajar ramai dan dapatkan yuran yang banyak lah, itu saja sebenarnya. Tak kisah mana-mana pun, tapi bidang tu lah, kita nak bidang apa, itu kita kena buat keputusan sendiri lah. Kita kena pastikan kita sambung master PhD tu untuk jadi ahli akademik ke, untuk semata-mata mengisi masa lapang ke, tu kena jelas. Jadi pilih di mana-mana sebenarnya lebih kurang sama, lebih kurang je, tapi yurannya berbeza apa semua, itu saja. Akhi, nak jawab secara ringkas ni beberapa soalan ni. Mengapa tak banyak tokoh ilmuwan hadis di alam Melayu, Zuhaili ni? Ya, memang tak banyak sebab Islam yang sampai di alam Melayu ni bukan Islam yang orientasinya dalam keilmuan hadis dan tafsir dan seumpamanya. Dia lebih kepada yang kita duk bincang mutakhir ni lah, yang sampai ni lebih kepada tasawuf falsafi, lebih kepada berkaitan dengan benda-benda mistik dan seumpamanya. Baik. Satu lagi, saya pergi laju ya, setakat yang boleh. Ramai teacher, okey, terima kasih. Boleh cuba minta grade marah. Ya, betul. Ada, kalau ada peluang bagus, tapi tak jamin kerja juga. Macam mana nak tentukan kaedah paling suam pengajian master kita sama ada full research, coursework, mixed mode. Baik. Kalau tanya saya, pengalaman saya yang gagal banyak kali apa semua ini, kalau kata memang kita target mengaji sampai PhD, pada saya cari jalan untuk ambil master dengan cara yang paling ringkas dan cepat dan seumpamanya. Tak perlu lama-lama. Ada setengah orang dia kata dia nak di peringkat master pun nak buat kajian yang gini-gini. Sebenarnya tak. Kalau kita memang ada target untuk nak sama PhD, kenapa kita nak bazirkan banyak masa di peringkat master? Jadi master ni ambil yang, macam saya ambil coursework. Akhirnya saya syukur sebenarnya coursework tu tak merendahkan nilai kesarjanaan pun. Sebab teori-teori dan juga assignment yang diajar, penulisan-penulisan yang dibuat, pembentangan, itu sangatlah hasil. Bukan kata mudah macam budak undergrad, tak. Ada perbincangan dalam kelas pun bukanlah mengaji macam biasa, tapi perbahasan. Kita kena berwacana, berbahas dan seumpamanya. Jadi kalau kata bidang kita itu ada coursework, saya sangat syorkan ambil coursework saja untuk master. And then dalam setahun setengah dah settle, terus dapat PhD tu. Sebab sekarang ni
nilai master ni adalah syarat untuk pergi PhD saja. Tapi tak adalah kita anggap benda tu tak ada nilai langsung. Macam saya, alhamdulillah, saya punya projek ilmiah saya akhirnya alhamdulillah diterbitkan oleh penerbit universiti. Dan penerbit universiti punya penerbitan ni sangat tinggilah dia punya merit tu. Biasanya begitu. Jangan kita abaikan peluang itu. Wallahu alam. Akhi, bolehlah kita wrap up 11.30. Okay, cuma nak tambah sikit yang kalau yang ada ambil full research mode masa master tapi yelah full research mode tak ada kelas kan. So macam saya dulu master full research mode, saya pergilah kelas hadis. Saya pergi ke hadis. Mustamid. Just macam dengar, saya minta izin lah dekat pensyarah-pensyarah tu. Dia orang pun benarkan. Jadi sambil-sambil itu kita memang betul lah macam Ustaz Zahirul dia kata, kita dapat benda baru yang kita tak dapat masa degree dulu. Okay. So saya rasa itu saja. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih pada Ustaz Zahiruddin. Jazakallahu khairan katsiran. So saya juga kata tahniah doktor atas kerjaan PhD, dan kami juga mendoakan agar Ustaz Zahiruddin cepat dapatlah perisytiharan, dapat doktor tu, dan semoga dapat kejayaan yang lebih baiklah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.